Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi. Okay. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana sekali lagi dipertemukan di dalam program anjuran rangkaian AS Team untuk memberkati majlis kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita membaca kita bagi rakan-rakan kita yang Muslim, dan kepada rakan kita non-Muslim boleh bertafakur atau mengikut cara masing-masing. Okey, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, terima kasih. Okey, pertamanya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Okey, saya diberi nama Zaid bin Musa, berasal daripada Terengganu dan sekarang menetap di Kuala Lumpur. Okay, saya merupakan Assistant Supervisor di bawah rangkaian CBM Syahrul Ismail, dan saya telah menyertai Forever Living semenjak bulan April 2021 tahun ini, asbab mencari suplemen vitamin C untuk keluarga saya, untuk isteri dan anak-anak. Dan platform Facebook telah menemukan saya dengan leader saya, sehingga terbuka hati saya untuk menyertai platform bisnes yang hebat ini. Okay. Saya berasa amat berbesar hati kerana telah diberi peluang untuk menjadi MC anda pada malam ini, dan insya-Allah saya cuba akan jalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Untuk memastikan kelancaran majlis ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit taklimat tentang beberapa perkara sebagai panduan untuk kita bersama. Okay. Yang pertama, kita mohon kepada semua untuk mutekan mic sepanjang majlis ini berlangsung. Okay. Kepada mereka yang ingin buka atau membuka video, silakan, dan pastikan anda berpakaian sopan dan kurangkan pergerakan, atau bolehlah di-off-kan video anda. Yang ketiga, sediakan buku nota dan juga pen ataupun notepad di gadget masing-masing bagi mencatat ilmu kita pada malam ini. Dan yang keempat, jangan menconteng slide pembentang sepanjang majlis ini berlangsung. Okey. Jadi adakah anda telah bersedia? Okey. Sila type 9 kepada saya. Okey. Alright. Sebelum saya menjemput pembentang, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau pernah bekerja di McDonald, 7-Eleven, Hotel 4 Bintang dan Pasaraya Besar sebelum bekerja di syarikat Oil and Gas selama 17 tahun. Pada awal 2015, beliau mula menggunakan produk Forever Living bersama keluarga. Alhamdulillah, asbab berkongsi kebaikan aloe vera setiap hari dengan orang ramai, beliau telah berjaya maupun bergerak secara part-time. Setahun selepas manager, beliau mengambil keputusan untuk fokus sepenuh masa di Forever bagi tujuan coaching team. Antara insentif yang telah beliau capai setakat ini ialah 5 CC Club Achiever semenjak tahun 2016 sehinggalah bulan Julai tahun ini 2021, dan pernah 2 tahun mencapai 5 CC 2X. Seterusnya beliau juga telah mencapai local incentive trip selama 3 tahun berturut-turut, iaitu ke Seoul, Korea, Taiwan dan juga Bangkok, Thailand. Beliau juga telah mencapai Aloe Ambassador daripada tahun 2016 hingga 2021 dan mencapai bronze and gold level. Beliau juga telah mencapai insentif Forever to Drive level 1 sebanyak 2 kali, iaitu ekstra tunai sebanyak 1,500 selama 36 bulan setiap kali. Okay. Seterusnya, kali berturut-turut
iaitu di Rome, Monte Carlo, Barcelona pada tahun 2017, ke Phoenix, USA tahun 2018, ke Dallas, USA tahun 2019, ke Bahamas 2020 dan tahun 2021 di Phoenix, USA. Dan juga beliau adalah on track untuk Eagle Manager Retreat kali ke-6 pada tahun ini. Seterusnya, beliau juga telah mencapai insentif Chairman's Bonus Manager sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2020 dan 2021 di Sydney, Australia, dan telah disambut dengan meriahnya di rumah kerana disebabkan pandemik COVID-19. InsyaAllah pada tahun ini beliau adalah on track. Sekarang ini berada di landasan untuk mencapai CBM kali ketiga dan insya-Allah akan membawa seorang CBM bersama dengan beliau. Baik, untuk mencapai segala insentif ini sudah pasti banyak sekali cabaran yang sudah beliau hadapi, beliau lalui di sepanjang 6 tahun penglibatan beliau di Forever. Jadi bertepatanlah tajuk kita pada malam ini, iaitu 5 cabaran di Forever, di mana beliau akan berkongsi kepada kita semua apakah cabaran-cabaran itu dan bagaimanakah tindakan atau reaksi kita untuk menghadapinya. Okey, jadi adakah anda telah bersedia untuk mendengar ilmu ini? Okey, boleh tak bagi saya 5 kalau dah bersedia? Okey, maka dengan lafaz bismillah. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Boleh dengar Abang Syarul? Kalau boleh dengar bagi 1. Rasanya MC kita dah thank you Asma. Okey, alhamdulillah. Macam nampak dekat chat room juga. Sayang pula MC kita terbeku di hujung-hujung pembacaan tee up dan welcome speaker. So Abang Syarul harap sangat dia dapat masuk secepat mungkin. Ataupun tidak nanti Zaid boleh dengar dekat dalam rakaman YouTube. Okey, so mungkin ada gangguan line kat situ. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Assistant Supervisor Zaid Musa kerana nombor 1, kerana beliau menyahut cabaran untuk jadi MC. Walaupun baru berpangkat VIP Assistant Supervisor, semua orang boleh ambil tanggungjawab jadi MC, besarkan hati untuk bantu melancarkan majlis. Tak payah tunggu nak sampai manager. Okey, so yang kedua, terima kasih juga dekat Zaid sebabnya 1 bersetuju jadi MC. Yang kedua sebab dia nak belajar macam mana take part dalam event AS Team. InsyaAllah bila kita belajar daripada event yang kecil-kecil, saya percaya Zaid akan jadi salah seorang leader yang hebat di AS Team dan kalau juga, macam ni tak nampak gambaran. Dan juga BO International. Okay, so sama-sama kita doakan Zaid untuk terus maju jaya di Forever Living, walaupun baru je bermula 2-3 bulan. Baru je daftar ahli 2-3 orang, tapi permulaan yang sangat bagus. Okey, so itu sedikit terima kasih ucapan Abang Syarul untuk Zaid dan untuk pengetahuan semua, Zaid merupakan salah seorang rakan sekerja saya semasa di dalam industri oil and gas. Okey, so Zaid di bahagian QAQC. Dia bahagian QAQC engineer, Abang Syarul bahagian project. So kalau ada dekat site office, kita selalu jumpa kat site lah. Okay, level-level bos-bos lah ni, datang bagi tanda tangan je. Okay, so siapa sangka kita bertemu balik di Forever Living setelah lama Abang Syarul tinggalkan oil and gas, hanya kerana sebotol absorbency ataupun vitamin C. Okay, itulah cerita pertemuan kami semula di Forever Living. InsyaAllah semua orang ada cerita masing-masing, dan hari ini kita mulakan kelas dengan tajuk 5 cabaran. Siapa yang first time jumpa Abang Syarul, tolong bagi 1. First time masuk kelas. Okay. First time masuk kelas. Abang Syarul dia nampak sebenarnya nama-nama yang Masya Allah, terima kasih sebab masuk kelas.
Oh, ada. Yang first time masuk kelas. Okay, so syukur Alhamdulillah sebab anda terbuka hati, tergerak hati nak masuk kelas belajar. Dan insyaAllah sekali you join kelas, you akan excited tunggu kelas-kelas yang seterusnya. Sebab kelas dekat AST Mata Forever ni sempoi je. Relax-relax je kelas dia, tak ada stres-stres pun. So you rasa macam, uish, kalau tahu macam ni sempoi, nak masuk selalulah. Okay? Okay, so kita mulakan dengan kelas 5 cabaran. Abang Syarul share screen dulu. Sebelum tu, tolong tulis dekat chat room, saya hebat. Hari ini kita akan tulis banyak kali tau perkataan saya hebat ni. Sebab Abang Syarul nak semua orang rasa aura tu sebenarnya saya hebat. Jangan rasa saya novel, saya PC, saya VIP, saya dah lama supervisor, tak kisah. Kita semua sama malam ni, saya hebat. Banyak kali tulis saya hebat. Okay? Dekat mana-mana tak ada kena-mena dengan slide pun tulis je saya hebat. Rasakan diri tu hebat. Supaya kita boleh bantu lagi ramai orang untuk berjaya, sihat dan buat duit di Forever Living. Okay? Saya hebat. Gunakan hashtag untuk malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong admitkan Zaid Musa, kita punya MC. Nanti kita tiap dia lagi sekali dekat closing ya. Okay. Alhamdulillah, terima kasih semua yang support kelas malam ni tulis saya hebat, saya hebat. Zaid, anda pun hebat. Abang Syarul dah tiap dah tadi. MC kita malam ni, nanti saya tiap di hujung Okey, Abang Syarul teruskan. Apa pun, terima kasih sebab pembukaan yang sangat baik, percubaan yang sangat berani. So selalu ada langkah pertama. So tahniah untuk Zaid. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang 5 cabaran ataupun saya lebih suka panggil berkongsi pengalaman. Bukan ajarlah sebenarnya, berkongsi pengalaman. Apa-apa yang bagus ambil, yang tak bagus tinggalkan. Tapi insya-Allah slide yang kita dah sediakan ni bersama Eagle Manager Edge ni adalah slide yang terbaik. Kita dah scan, dah filter, tak ada apa yang tak okey insya-Allah. So kalau yang tak okey tu mungkin dari segi cara penerangan Abang Syarul kepada anda semua. Okey, so kita kenal dulu dengan speaker boleh? Okey. So tadi MC kita Zaid Musa pun dah kenalkan sedikit tentang Abang Syarul, pencapaian di Forever. Terima kasih yang komen-komen dekat chat room, hebatnya kan. So semua je bermula daripada hari pertama ataupun langkah pertama. So siapa saya? Siapa Syarul Nizal Ismail, Abang Syarul ataupun Abang Madu ni? Saya merupakan salah seorang senior eksekutif di syarikat oil and gas selama 17 tahun, bekerja di bahagian headquarters di Kuala Lumpur dan juga merata-rata dihantar oleh company ke site office. So mungkin dalam 17 tahun tu ada 10 tahun dekat luar kot. 7 tahun di dalam office. Saya bukan engineer, saya hanya bekerja di syarikat oil and gas. Bermula sebagai project clerk. Kemudian grow sampailah kepada jawatan terakhir saya iaitu senior executive. Seterusnya adalah bonus pertama di Forever sebanyak RM114. Membuka mata saya tentang networking industri. Sebab saya tak pernah buat MLM, saya tak pernah berniaga-berniaga, tapi bila saya minum produk, saya rasa okey, bagus, saya kongsi kepada kakak, adik dan Ash. Jadinya dekat situ ada overriding bonus, saya terkejut. Begitu mudah je company bayar bonus. So daripada RM114 itulah buat saya nak tahu apa Forever Living selain daripada produk yang memang makan dan awesome. So sedikit lagi tentang saya, bermula sebagai pengguna dan bergerak secara separuh masa dengan pemfokusan kepada quality hours setiap hari. Kita memang kerja, takkan tiba-tiba terus berhenti kan. So siapa yang jumpa Forever waktu tak bagus, anda boleh terus mulakan dengan dengan full swing, tapi saya dulu bermula dengan part time. So ada cerita dekat situ bagaimana nak buat pembahagian masa untuk siapa yang bekerja secara part time boleh juga berjaya di Forever Living. Dan alhamdulillah betul, saya capai pangkat manager dalam masa part time. Selepas part time, selepas manager masih lagi part time. Okay, untuk beberapa tahun.
Dan yang menarik tentang speaker malam ini adalah cabin bag 5cc reward menjadi titik semangat untuk saya mula belajar insentif di Forever Living. #ambil tahu. Hashtag ni daripada 2015 saya dah create bersama Cikgu Ayu, dan Cikgu Ayu lah orang yang bertanggungjawab mengajar saya tentang insentif cabin bag. Saya suka sangat warna kuning. Macam you all nampak hari ni, saya suka warna kuning. Jadi cabin bag tu jadi saya punya titik semangat. Saya nak fight juga untuk dapatkan cabin bag. So itulah 4 cerita tentang speaker pada malam ini. Okay? So semua dah kenal dah Abang Syarul. So gambar kat situ sikit, gambar suasana Abang Syarul bekerja dalam site office dengan bos-bos Jepun, dengan tim daripada Semenanjung Malaysia. So Alhamdulillah ada susunan yang cantik Allah bagi dekat sini. Kemudian yang itu bersama bos-bos semasa di site office, pagi sampai malam kerja. Okay, so kita pergikan kepada cabaran di Forever Living. Sebabnya tak mungkin berjaya dapat capai semua insentif tak ada cabaran. Mesti ada cabaran. Tapi yang bestnya dekat Forever Living ni, cabaran pun leader dah tulis siap-siap. Dah ada silibus dah. Apakah cabaran yang anda akan jumpa di Forever Living? Itu istimewanya Forever Living. Leader-leader semua dah kongsi, termasuk pengalaman Abang Syarul sendiri. Semua cabaran yang biasa kami lalui. Top 5. Okay? Top 5 cabaran di Forever Living. So kepada semua yang belum jumpa cabaran ni, standby. Cabaran ni akan datang kepada anda, tapi anda dah tahu dah macam mana nak menangani dan atasi sebab dah belajar malam ni. Okay? Kepada yang dah lalui, mungkin anda boleh tambah lagi skill supaya boleh handle dengan lebih bagus, ataupun boleh bantu anak tim macam mana nak handle cabaran-cabaran yang datang di Forever Living. Ada 5 cabaran. So, sedikit tentang pencapaian Abang Syarul tadi. Inilah adalah Chairman Bonus Manager Check yang kedua pada 10 April 2021. Gambar kenangan bersama anak founder kita, Greg Smon, dan gambar Abang Syarul dengan Eagle Manager Ash di Arizona bersama founder kita, mendiang Rex. Dan juga gambar di depan HQ. So kalau siapa yang boleh zoom tu, nampak bangunan Forever Living Products International yang ini di Arizona, USA. Dan yang belah bawah tu adalah gambar Abang Syarul bersama leader saya, Cikgu Ayu dan Cikgu Syah, yang ajar tentang insentif. Dan of course lah, semua cabaran-cabaran masalah tu semua saya tai chi dekat dia. Dan beliau banyak sangat membantu sepanjang karier saya di Forever Living 2015-2021. Okay? So kita go next. Tak mungkin capai semua ni tanpa cabaran. Baik. Okay, kita masuk kepada slide pertama, The Iceberg Illusion. Okay, so success is an iceberg. Dia satu ketul ais yang besar. So of course ketul ais yang besar ni bermula daripada ais yang kecil. Daripada kecil dia besar. Dah besar baru dia timbul dekat permukaan. Bila dia timbul kat permukaan tu baru you rasa macam kagumnya, impressnya. Apa lagi? Cantiknya, besarnya, Masya Allah kan, hebatnya. Okay, tapi sebelum dia muncul dekat atas, sebelum Abang Syarul muncul dekat skrin, sebelum ni muncul dekat pentas-pentas kecil di HQ Maluri, sebelum Abang Syarul muncul di pentas-pentas center-center di seluruh Malaysia, termasuk di Sarawak dan juga di pentas HQ, kita ada banyak cabaran. So, apakah cabaran yang orang luar tak nampak ataupun family pun kadang-kadang tak tahu? Okey, adalah dedikasi. Kita perlukan komitmen yang sangat jitu. Kemudian kita kena ada kerja kuat. Kita angkat barang, kita hantar barang customer, kita packing. So, semua tu kerja-kerja underground yang tak nampak. Okay. Kemudian kita perlukan disiplin, bangun awal pagi, tidur lambat, walaupun tahu benda tu tak bagus, tapi di peringkat permulaan waktu kita mula nak belajar, waktu tidur tu terpaksa dikorbankan juga. Waktu rehat, Sabtu Ahad memang tak ada. Abang Syarul akan travel ke merata dalam Semenanjung dan Sabah Sarawak untuk berjumpa rakan kongsi. Kemudian ada disappointment, ada rejection, ada frustration, semua ada. Kena marah dengan downline, dengan subline, dengan company, dengan HQ, dengan customer. So semua kesalahan-kesalahan ni kita belajar.
Bila kita belajar, insya-Allah makin lama kita makin mahir macam mana nak handle perniagaan. Sebab kita adalah forever business owner. Kita bukan agent. This is our business. Okay? Dan kita kena sacrifice banyak masa, especially family. Yang ini memang touching. Bila you nak buat bisnes 1, 2, 3 tahun tu, you tak dapat nak enjoy berlebih-lebih lah. Tapi bukanlah sampai raya pun tak ada. Okay, kemudian gagal, of course. You salah kira sisi, you salah kira 5 sisi. Lepas tu, ada banyaklah kegagalan yang kecil, yang besar, yang buat kita lebih alert untuk jaga anak tim, dan selain pada tu adalah ketabahan. Okay? Memang kena tabah, memang kena bersungguh-sungguh. Barulah boleh berjaya, barulah boleh orang kenal, barulah boleh orang percaya dekat kita. So insya-Allah semua cabaran-cabaran ni kita tanggung je dengan bijak bersama upline, downline, sideline, company. Ada ramai orang akan bantu anda dan kita akan menjadi satu iceberg illusion yang sangat besar, sangat cantik, sangat dikagumi ramai sebab kita bermula daripada satu ais yang kecil. Okey. Apakah 5 cabaran di Forever? Tadi kan saya dah cerita ada 5 cabaran yang kita dah rangkum, yang benda ni common ataupun standard, mesti jumpa nanti. Okey. So satu adalah di bahagian kepakaran ataupun skill. Yang kedua adalah di bahagian konsep. Maksudnya 5 cabaran ni lebih kepada kita, lebih kepada Abang Syarul, macam mana nak handle skill kita. Skill kita masih belum banyak. Okey. Yang bahagian kedua tu adalah konsep. So 3 cabaran di bahagian skill adalah jemput tapi tak datang. Okey, yang kedua, datang tapi tak dengar. Siapa ni? Ini prospek lah ya. Okey, ataupun ahli dalam kumpulan ketiga. Yang ketiga adalah dengar tapi tak sign up. Okey, so di bahagian konsep pula lebih kepada kita punya konsep di Forever Living. Kita tak berapa mahir lagi. So apa cabaran yang kita akan jumpa dan lalui adalah sign up tapi tak buat. Okey, dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah buat tapi tak lama. Okey, siapa hari ini ada jemput kawan-kawan FBO, ada jemput prospek untuk kenal-kenal dengan Forever, kenal dengan Abang Madu tapi tak datang? Tulis itu 2. Jemput tapi tak datang. Okey, tulis itu 2. Ada. Okey, so anda di kelas yang betul. So nanti lepas ni Abang Syarul akan ajar macam mana nak jemput dengan betul, insya-Allah. Lepas ni dia datang. Okey. Kemudian Abang Syarul nak pilih satu lagi soalan. Okey, siapa dalam ni dia ada ahli yang sign up. Dia daftar tapi dia tak buat. Okey, bagi saya 4. Oh, lagi laju. Okey, bagus-bagus. Okey, maksudnya anda ada, Abang Syarul ada nama-nama yang kenal. So, rasa macam tak apa, lagi semangat. Abang Syarul nak bagi perkongsian hari ini, insya-Allah. Kita sama-sama belajar macam mana nak handle 5 cabaran ni. Okey, so end of class nanti kita akan dapat sesuatu, insya-Allah. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 adalah jemput tapi tak datang. Jemput tapi tak datang ni, dia lebih kepada kita punya skill tau. Tengok kita punya skill, cara kita jemput orang tu ataupun jemput prospek tu lah. Okey, so jangan salahkan third party. Lebih banyak tengok diri sendiri, apa lagi yang kita perlu improve, apa yang kita perlu study ataupun perbaiki. Nombor 1, phone call. Okey, kalau jemput orang ataupun prospek datang kepada event, especially event-event yang besar ataupun event yang kita rasa orang tu kena join seperti GEP. Okey, kita jangan jemput pakai WhatsApp, okey, ataupun email. Okey, kita kena jemput pakai apa? Pakai phone call. Kita call dia. Kita call dia, lepas tu kita jemput, kita pergi very simple. Okey, jangan cerita meleret-leret, jangan buka topik-topik lain. Okey, jangan juga cerita tentang syarikat, produk, marketing plan, semua tak payah sebut. Kita cuma call dia, nak jemput dia untuk jumpa sahaja. Okey, sekarang ni bila pandemik, kita lebih kepada nak jemput dia untuk masuk kelas online. Tengok daripada rumah, okey? Tapi jangan cerita lebih-lebih. Kemudian untuk ahli baru ataupun untuk ahli lama yang dah lama tak menjemput, dah lama tak buat phone call, boleh tulis skrip. Tulis skrip yang ringkas dan padat.
Contoh tulis itu, Assalamualaikum Ali. Ini Syarul lah. Lama tak jumpa. Sihat ke? Sihat. Ali, jom kita jumpa nak besok pukul 6 petang. Kata kenapa? Kata adalah kita pun dah lama dah tak jumpa, boleh lah sembang-sembang. Okey, habis kat situ saja. Jangan cerita tentang ni, nak cerita tentang bisnes ni. Terus dia letak telefon. Okey? Ataupun cerita ni ada projek baik ni. Terus dia kata terus dia kata tak apalah. So jemput tu jangan guna WhatsApp ataupun email, kena pakai phone call. Sebab bila phone call, kita lebih sincere. Pertanyaan kita, soalan kita tu lebih jelas. So orang tu lebih suka. Okay? So ini adalah satu tip macam mana selalu jemput tapi tak pernah datang. Okey, cuba tengok. Selama ni jemput tak datang tu, you jemput pakai apa? Oh, betul lah Abang Syarul, selama ni setahun dah saya jemput memang pakai WhatsApp. Sebab senang. Okey, lepas ni tukar. Nak jemput pakai phone call. Walaupun je boleh jemput pakai phone call 10 orang je, lagi okey. Sebab bila dia jemput 10 orang tu, datanglah 2-3 orang. Tapi kalau you jemput pakai WhatsApp 10 orang, 100 orang, you broadcast, you blast, tapi tak ada engagement, tak ada quality juga. Kan? Sebab tu kita bagi tahu hari ni, cabaran pertama, jemput tak datang, kena call. Jangan WhatsApp, jangan email. Email lagi tak bagus sebab apa? Sebab lambat dia buka email tu. Nanti event pun dah habis. GEP dah berlalu dah, baru dia reply. Naklah link kelas tu lambat. Okey, itu adalah cabaran pertama. Apa yang kita kena improve adalah 3 cara tadi. Okey, so apakah cabaran yang kedua? Okey, dah jemput dah, dia datang ataupun dia join. Sekarang ni pandemik semua online. Okey, dia join, dia datang, maaf, tapi dia tak dengar pun. Okey, bila dah lepas habis event, rupanya dia tak ada ataupun dia tak tahu apa-apa pun. Kita pun macam pelik. Kenapa lebih 60 minit tak dengar apa-apa, tak dapat apa-apa. Okey, cuba check balik semula. Okey, so first kali kita kena tengok kita punya skill. Bila prospek ataupun FBO kita datang, sebenarnya kita kena minta masa dengan dia. Awal-awal bagi tahu kat dia, Ali, so kita punya event hari ni 60 minit. So boleh luang masa 60 minit. Kalau dia kata, tak boleh, saya nak pergi sekolah anak ni. Lepas pergi sekolah anak, saya nak pergi pula ambil wife habis shift. So orang tu tak boleh masuk dalam you punya list sebagai prospek yang datang event. Mungkin dia klik link, mungkin dia datang tapi fikiran dia, body dia sebenarnya tak available pun. Okay? Sebab dia tak ada banyak masa pun. Awal-awal dia dah cakap dah, tak ada masa. So you jangan menaruh harapan, sebab bila you menaruh harapan, you akan frust. Saya expect dia buat ataupun dia join sebab dia datang. Sebenarnya dia datang tapi tak dengar sebabnya dia tak ada masa. Dia nak cepat. Dia ada banyak lagi urusan-urusan dekat luar. So apa you kena boleh buat adalah you set another appointment. Contoh kalau ada next week kelas GEP, you call dia lagi. Jemput dia lagi. Okay? Okay, yang kedua, datang tapi tak dengar. Okay, so macam mana nak atasi masalah ni? Kita kena ada skill untuk minta pandangan daripada dia, minta dia bantu komen. Ali, nanti waktu presentation GEP ni, waktu saya tengah share ni, Ali tolong dengar boleh? Kalau ada apa-apa yang tak bagus, ya, boleh komen untuk saya improve. Sebab Ali kan biasa buat bisnes. Ali kan dulu pernah berjaya pergi luar negara lah. Tiap lah dia sikit. Okay? Tunjuklah you punya minat dekat dia. You tahu apa yang berlaku dalam live dia. So bila you tiap dia kata, dulu pernah lah buat tapi sibuk. Bila budak-budak kecil nak off station lagi, dah berhenti dah buat bisnes. So you minta dia untuk bagi komen. Tolong dengar, lepas tu komen. Dia insyaAllah dia akan dengar sampai habis presentation sebab tugas dia lebih kepada nak cari dekat mana point untuk komen, untuk perbaiki. Okay? So belajar, tambah skill ini untuk minta kawan kita bagi pandangan dan bantu komen kepada presentation. Okay. So yang ketiga, macam mana nak bagi dia datang dan dengar. Okay, kena buat demo yang ringkas dan padat. Abang Syarul suka sangat cerita bab ni. Macam mana pun bila kita jumpa sesiapa dekat luar ke, dekat rumah ke, tak kisah, try your best untuk selitkan sekurang-kurangnya satu demo. Okay? Buat satu demo. Sebab bila kita cerita, lagi banyak kita cerita, lagi banyak kawan kita lupa.
Tapi bila dia melihat, dia akan ingat. Okey, dia akan ingat macam mana gabus tu pecah, okey. Dia akan ingat macam mana madu tu terserak jadi honeycomb. Dia akan ingat macam mana deodoran tu menitik macam air, okey. Kemudian dia akan ingat macam mana mi segera tu hitam jadi bersih. Dia akan ingat. So pastikan bila kita jumpa prospek ataupun jumpa FBO, buat demo. Jangan tak buat. Maksudnya dekat sini kita punya skill apa? Kita tak ada skill buat demo, kita kena belajar lah. Ada tak orang dekat sini yang dah setahun, 2 tahun, 3 tahun tapi tak buat demo langsung? Dia berjaya tapi tak buat demo langsung. Okey, cuba imagine kalau you buat demo lagi you berjaya 2-3 kali ganda. Okey, so kepada siapa-siapa yang tak pernah buat demo langsung, okey, so start buat demo. InsyaAllah bila you start buat demo nanti, you akan nampak you punya business berkembang, you punya group makin strong. Sebab you dah ada skill. Skill buat demo. Kena belajar lah. Demo yang ringkas je. Kalau dapat squeeze ada 1 jam, 1 jam setengah, you boleh buat banyak-banyak demo. Kalau tak ada, at least buat 1. Abang Syarul suka sekali buat demo RTC sebab dia sangat cepat. Okay, so tapi selagi mana you tak buat demo, you tak ada skill ni, memang dia akan mengganggu dan mungkin you punya prospek ataupun you punya FBO datang jumpa tapi tak dengar pun apa you cerita. Okay, tak ada benda yang menarik dekat situ. Cakap aja. Alright. Okay, yang keempat adalah gunakan kaedah ABC. Apa kaedah ABC ni? Kaedah ABC ni adalah cabaran je. Abang Syarul, saya masih barulah. Saya tak berani nak cerita GEP, nak lukis. Nak sendiri gelak sebab pengalaman kan. Nak lukis roda tu, roda yang Mercedes tu kan. Nak lukis tu pun macam telur, tak bulat pun. Kalau bulat pun kecil, tak muat nak tulis. Sebab tu perlu skill. Skill apa? Skill belajar kaedah ABC, gunakan konsep ABC tu. A adalah leader, jemput leader. Macam contoh, Abang Syarul cakap, Cikgu Ayu, nanti boleh tak teman jumpa prospek saya, dia askar. Okey, cikgu kata okey boleh on, confirmkan masa semua-semua. Kemudian saya pula bagi tahu kat prospek, okey boleh kita jumpa nanti scan tempat. Lepas tu bila dah jumpa tu guna untuk belajar apa saja leader kita present, kita take note sama-sama, jangan tanya banyak soalan Moment tu biarkan prospek kita tanya soalan, jangan kita bertanya samalah. Okey, tapi gunakan waktu tu untuk belajar apa benda yang leader kita cerita, apa benda yang kena cerita. So you tiru je bulat-bulat. Sebab dekat Forever tiru-tiru kaya. Dia kerja dia duplicable je. Duplikasi kan. Marketing plan Forever kan best. Duplikasi. Okey, bagus Hani. Saya masih baru. So ada banyak tips dalam ni apa yang Hani kena mula buat. You punya skill, insyaAllah bila you improve skill, you akan dapat result. Walaupun kecil, tapi result tu akan membesar. Okay, by time. Okay, yang kelima adalah tee up leader. Okay, ataupun tee up A. Cikgu Ayu dah datang dah tadi. Leader you dah datang dah. Dah korbankan masa, tenaga, duit, mungkin kena bayar petrol, tol untuk bantu you closing. So apa yang kita kena buat, kita tee up dia. Okey, so ini Ali, ini Cikgu Ayu, leader saya. Dia daripada Kuantan, dia busy sangat, tapi rezeki you lah. Hari ni dapat jumpa dia dan dia akan cerita tentang macam mana nak buat duit, tentang bisnes, apa beza bisnes ni dengan bisnes lain. So Cikgu Ayu ni dulu, dia pernah capai top rookie. Lepas tu top 20 Malaysia, 7 tahun berturut-turut, CBM, 6 kali. Tee up. Okey, tee up, besarkan lagi, puji lagi apa pencapaian leader kita walaupun leader kita tu berpangkat assistant manager ataupun supervisor. Respect your leader, tee up your leader, kemudian Ali ni ataupun prospek ni dia akan rasa macam wah hebatnya Cikgu Ayu. Best lah, saya teringin lah nak tahu tentang Forever. Saya dulu pun buat juga bisnes tapi tak sampai lah level-level macam Cikgu ni. Dengar pergi Afrika lah, pergi itulah. So daripada situ berlaku bonding. Bila berlaku bonding, barulah apa je leader kita cerita, Cikgu Ayu cerita, Ali akan dengar. Okey, dalam kes kedua ni ataupun cabaran kedua ni, settle tak? Settle. Dia datang dan dia dengar. Dia bukan dengar kita sangat, dia dengar lebih kepada leader. Sebab kita guna kaedah A, B, C. Tapi ingat,
Keadaan edisi ni dia tak berlaku sepanjang tahun. Dia berlaku di peringkat awal kita bermula di Forever. Gunakan peluang. Bila you ada peluang bersama leader, gunakan peluang tu untuk belajar supaya bulan depan kita boleh handle sendiri prospek ataupun downline. Okey, itu adalah cabaran yang kedua, datang tak dengar. Okey, apa pula cabaran yang ketiga? So far semua okey? Kalau semua okey, bagi Abang Syarul 3. Alhamdulillah. Okey, so lagi, apa lagi cabaran? Ada 5 je dekat Forever. Ini cabaran yang besar tau. So yang kecil-kecil tu biasa. Okey, ni 5 cabaran yang besar. Okey, yang ketiga. Dengar tapi tak sign up. Okey, ini pun problem juga ni. Okey, dia dengar tak sign up. Dengar 30 minit. Dengar lagi 60 minit. Dengar 90 minit. Lepas tu tak sign up pun. Alamak. Okey, so kita pun macam frust kan. Okey, tengok balik skill kita. Kita jangan bantai dia. Kita jangan cakap, kenapa kau tak sign up? Penat dah aku datang jauh-jauh. Daripada KL ke Melaka. Ingat murah ke? Tol lagi, sewa kereta lagi. Bukan. Kita tengok diri kita. Lepas kita jumpa prospek, okay, jumpa je tak closing. Kita rasa macam pelik lah. Kenapa jumpa sampai 10 orang dah bulan 7, seorang pun tak closing? Kita tengok apa kesalahan kita ataupun apa ruang yang kita boleh improve. Okay, tengok balik skill. Mungkin skill kita sikit sangat. Skill kita tak banyak. So, kita improve. So, apa yang kita perlu perbaiki adalah closing skill. Closing skill ni, kalau waktu offline dulu, dia pergi jumpa prospek, dah cerita-cerita, dah buat demo dah. Abang Syarul kata buat demo, dia pun buatlah demo semua. Tapi tak close. Okay, kenapa tak close? Balik tangan kosong. Sebabnya, borang tak ada. Orang tu nak isi borang tak ada. Borang kat KL. Kemudian dia nak produk pun tak ada. Produk asas seperti AVG, Atixi. Tadi buat demo, AVG, Atixi, apa lagi? Bihani, deodorant. Contohnya kan, buat 4 ni, buat demo cantik lah. Dia suka sangat you punya demo presentation tu, lepas. Tapi kenapa tak sign up? Dia kata, naklah beli set ni. Nanti saya balik KL. Sebalik KL nanti saya ambil. Dia kata macam, tak apalah. Lepas kita balik, dia cakap, tak apalah. Saya jumpa kawan saya dekat Melaka, dia ada ready stock. Berhati-hati kat situ. So, kenapa dia tak sign up? Sebabkan kesalahan kita, skill kita. Kita tak ada sediakan borang, kita tak ada sediakan starter kit, kita tak ada sediakan produk asas yang memang semua orang kena makan Atixi dengan AVG. Sebab apa? Semua orang ada usus. Usus kena bersih. Betul. Readykan stok. Okey. Yang kedua, semua orang kena makan Atixi sebab kita nak lancarkan saluran darah. Yang ketiga tadi, madu. Sebab sekarang ni musim pandemik COVID, so you bawa. Kalau you plan nak buat 3 demo, you bawa 3 barang ni. Tak payahlah bawa sampai 1 lori. Okey, bawa sikit cukup lah. Nanti kalau nak ekstra, kita boleh post kemudian ataupun kita jumpa lagi besok. Okey, so jangan tak bawa langsung. Benda-benda ni lah buatkan mereka tak sign up dengan kita. Okey, so yang ketiga, kenal pasti semua soalan sudah dijawab. Lepas dia dah dengar, lepas tu dia tak nak sign up, dia tak nak join kita, kita bertanya balik. Ada soalan Ali? Ada. Tiap-tiap bulan kena beli ke? Oh tak ada. Tiap-tiap bulan Ali beli apa yang perlu. Tapi biasanya dalam rangkaian saya, memang dia beli tiap-tiap bulan sebabnya aloe vera gel tu minum-minum habis. Sebulan 3 botol. Jadi kalau Ali beli sebotol, of course bulan depan ataupun minggu depan Ali kata dah habis. Okay? So jawab soalan tu. Kemudian dia tanya lagi soalan. Kena maintain tak? Kalau tak beli nanti keahlian saya mati tak? Oh tak ada. Dekat Forever Living tak beli pun keahlian masih ada. Diskaun masih ada. Itulah bestnya Forever Living. Cuba jawab semua soalan-soalan yang dia tanya. Dan kita pun kena tanya juga, Ali ada soalan lagi? Bila dia tak ada soalan dah, so insyaAllah dia akan sign up. Sebab dia rasa, dia percaya dekat kita, kita dah bantu jawab semua soalan ataupun pertanyaan dalam kepala dia. Jangan assume tak ada soalan. Tak ada soalan kan? Jom sign up. Jangan. Buka ruang. Biarkan dia tanya. Ada lagi soalan? Tanya lagi. Mungkin dia nak tanya tentang produk. Mungkin dia nak tanya tentang testimoni. So kita jawab supaya dia rasa bagus leader ni.
Kalau macam ni cara dia jawab, lepas ni bila dia ada family members yang nak makan produk ataupun dia ada ipar yang nak berniaga, dia boleh tanya kita sebab dia dah nampak dan dia percaya kita boleh bantu jawab semua soalan sebelum sign up. Okay, kalau kita asyik mengelak je, dia pun rasa macam tak apalah je ni, tanya soalan pun dah marah-marah, tak payahlah join. Okay, so yang keempat, dengar tapi tak sign up. Okay, kita kena anggap dia sign up. Kita kena feel. Kita dah dapat rasa dah, ini sign up ni, confirm sign up. Dia hantar vibration. Kan, dia hantar vibration, confirm sign up. Okay, so kita layan tu tak ada rasa doubt dalam hati, tak ada rasa ragu-ragu. Sign up ke tidak? Sign up ke tidak? Dekat muka tu nampak. Okay, kita terus je anggap dia memang sign up dan kita tanya soalan kat dia, soalan yang betul. Apakah contoh soalan yang betul? Okay. Ali nak makan produk ni seorang-seorang ke dengan family? Dia akan jawab makan dengan family. Sebabnya mak ada kecil manis, bapak pun ada jantung. Okay, daripada situ anda dah bina lagi repo, boleh tanya lagi, teruk ke kecil manis mak, jantung bapak macam mana. So soalan-soalan ni bila kita tanya soalan yang betul, dia buat kita lagi bonding, dia lagi selesa dengan kita. Jangan tanya soalan yang salah. Okey, dah cerita semua, bagi soalan yang salah. Ali nak join ke tak nak? Macam anak-anak kita kan, dia ambil yang belakang tu, tak nak. Ataupun tanya, Ali nak join sekarang ke nak join tahun depan? Tahun depan lah, gitu. Okey, so ini antara soalan-soalan yang kita nervous, kita panic, especially untuk orang-orang baru. Pastikan you plan. Okay? Pastikan you plan nak tanya apa. Biarlah tulis kat kertas, tak apa. Sebab kita orang baru, kita tak mahir lagi. Jadi ilmu-ilmu yang dapat hari ni, cuba praktik, tulis dekat nota kecil. Soalan-soalan yang best untuk ditanya. Jangan tanya soalan yang salah. Salah satu contoh yang ketiga adalah, murah ke mahal produk Forever ni? Mesti dia cakap mahal lah, kalau boleh murah lagi bagus. So janganlah kita bagi soalan yang salah sebab mungkin itu jadi sebab kenapa dia tak sign up selepas dia dengar. Okay, so yang last kali adalah selepas dah dengar, tanya soalan 2 pilih 1. Apakah contoh soalan 2 pilih 1? Ali, produk yang Ali order ni nak Abang Syarul hantar ke rumah ke office? Dia kata, boleh ke hantar ke office? Boleh je. Bukan jauh sangat pun. Abang Syarul Ampang, Ali ke LCC. Tapi kena timing lah, jumpa pukul berapa. Boleh lah Abang Syarul, dekat office je lah. Dekat rumah kan bukan ada orang pun. Wife pun bukan dekat rumah. Budak-budak ada lah. Tapi memang tak bagi buka pintu. Okay? So soalan-soalan ni soalan yang jawapan dia positif. Okey, contohlah apa lagi soalan yang kita boleh tanya, soalan 2 pilih 1. Okey, so tadi kan kita kata kita nak makan dengan family, boleh tanya, okey Ali, untuk mak, Abang Syarul hantar dekat Ali ke nak bagi terus kat kampung? Dia akan kata, boleh ke hantar kat kampung? Kalau boleh hantar kat kampung, Abang Syarul tolong hantarlah. Okey, so ini pun berlaku dengan Abang Syarul dan beliau pun ada dalam kita punya meeting hari ni, duduk di Johor. Tolong hantarkan set detox untuk family di Sarawak. So kita pemudahkan. Benda-benda ni lah soalan yang 2 pilih 1 yang customer kita suka, insya-Allah. Lepas dia dengar, dia akan sign up. Okay? Itulah 3 cabaran yang berada di Forever Living. Kita kena tengok di mana skill level kita. Kalau skill kita belum okey ataupun kita punya closing rate rendah, kita tengok apa lagi kita perlu improve. Perbetulkan diri kita dulu. Jangan selalu salahkan. Sama juga ni. Aida dapat ni, Kak. Buka ni. Okey, jangan selalu salahkan prospek ataupun kawan-kawan FBO yang baru juga. So kita tengok skill kita di tahap mana, kita improve. InsyaAllah bila kita belajar, kita pun boleh ajar anak tim. Lepas ni anak tim boleh duplicate. Dia tahu dah jumpa je cabaran 1, 2, 3. Dia tahu macam mana nak handle. Okey, so habis tentang 3 cabaran yang melibatkan skill kita. Okey, so seterusnya kita pergi cabaran keempat. Okey, siapa ready untuk cabaran keempat? Bagi Abang Syarul 4. Nampak tak Abang Syarul punya trik kat situ? Sebab Abang Syarul nak minum air. So daripada lepas maghrib tadi batuk aja. Okey, soalan keempat. Alhamdulillah, ramai nak dengar. Next.
sign up tapi tak buat. Okey. So untuk yang daftar ahli, tadi kan awal Abang Syarul tanya juga, ada tak sign up tapi tak buat? Ada. Okey. So cabaran yang keempat ni dia lebih kepada isu konsep. Konsep kita berniaga. So dekat mana masalah kita berniaga ataupun apa konsep kita yang tak betul dalam berniaga. Sebab itulah dia dah join dah tapi tak buat. Okey, kita perbaiki dekat bahagian konsep. Nombor satu, bila orang tu sign up, dia tak buat, kita tengok dia ada pegang stok tak? Okey, kalau nak sign up dan buat, dia kena ada stok. Okey, kenapa dia kena ada stok? Sebab bila dia ada stok, dia akan bergerak, dia akan ada buat aktiviti. Contoh, tengok dekat belakang Abang Syarul, kalau you orang nampak ada apa? Ada aloe vera gel 2 botol. Bukan Abang Syarul pegang banyak ni je, sebab stok belum sampai hari tu, PKPD semua blok. Okey. Ada Atixi, ada absorbency. So kalau saya ada banyak tu gel, agak-agak saya pergi sharing tak? Tulis dekat chat room tu. Saya ada sekotak ubat gigi 36 batang. Ada bawah ni. Nanti siapa nak tengok saya boleh angkat semua tu. Okey. So agak-agak kalau Abang Syarul ada stok ubat gigi sekotak, Abang Syarul pergi sharing tak hari-hari dekat social media? Mestilah share, sebab kenapa nak biarkan sekotak kat situ? Itu kan duit kita. Ramai yang sign up tapi tak buat sebab dia tak ada stok. Apa pun tak ada. Dia ada apa? Kalau dulu dia ada starter kit, sekarang ni dia ada Forever to You app je. Itu pun kalau dia download. Okay? So penting kena ada stok. InsyaAllah siapa FBO baru yang ada stok, dia pasti buat forever. Okay. Yang kedua adalah jangan bunuh angsa emas, iaitu 5 cc stok. Okey, 5 cc stok ni bila you dah ada modal, sentiasa ada hati nak pegang 5 cc stok. 5 cc stok ni jangan ingat kita keluarkan duit lepas tu letak bawah katil nanti bulan depan beli lagi bukan. Okey, 5 cc stok ni adalah untuk kita terus bergerak, terus berdaya maju. Sebabnya bila kita ada stok, FBO call, downline call, customer call, nak ubat gigi 2, Bihani 2, absorbency 2, AVG 2, Atixi 2. Okey, so kita pun hantar dulu apa yang kita ada, kemudian kita punch balik dekat apps, ganti CC downline. Sebab bila kita ganti CC downline, barulah bonus masuk pada 15 hari bulan. Itulah pentingnya ada stok. Kalau tak ada stok, ahli-ahli baru, customer nak cuba bagi, dia kata nanti saya order dekat app. Tunggulah 7 hingga 10 hari. Agak-agak kita punya prospek tu lari tak? Lari. Sebab dia kata lamanya nak dapat sebatang ubat gigi. So penting untuk semua FBO yang dah sign up, kena ada stok. Okay, target slowly 1 cc, 2 cc, 3 cc. Bila dapat bonus setiap bulan tu asingkan, sebab you dah ada goal setting nak pegang 5 cc stok. Dan stok tu berulang. Ataupun kita panggil apa? Stok tu bertukar, dia rotation, okay. So keluar lepas tu order baru, keluar order baru, alright. So yang ketiga adalah bimbing rangkaian, buat 1 sisi personal dan 4 sisi aktif. Siapa-siapa yang dah sign up, dah juga jadi ahli VIP, kena ajar kumpulan dia untuk buat 1 sisi personal. Bila kita mula ajar tim untuk buat 1 sisi personal, secara tak langsung kita ada aktiviti. Kita akan cakap, okey Ali, dah 0.8, lagi 0.2. Lepas tu kita message pula orang kedua, message orang ketiga, message orang keempat. Aktiviti ni, aktiviti menjaga 1 sisi personal ni, membuatkan kita sentiasa hidup di Forever Living. Kita tak akan berhenti buat. Sebabnya kita ada anak tim yang perlu kita bantu. Bantu apa? Bantu mereka capai 1 sisi personal dan bantu mereka capai 4 sisi aktif. Selalunya yang sign up tak buat ni, dia tak peduli pun downline dia buat apa. Dia tak peduli pun downline dia capai ke tidak 1 sisi ataupun 4 sisi aktif. Yang paling teruk sekali, dia pun tak buat 5 sisi. Sebab itulah dia tak heran downline dia buat ke tidak, dapat untung ke tidak. Okay, so pastikan siapa yang sign up, dia membimbing rangkaian untuk 1 sisi personal dan juga 4 sisi aktif, sebab dekat sini ada income. Okay. Yang keempat adalah ikut mesyuarat mingguan dan aktiviti syarikat. Okay, tulis dekat chat room, saya hebat.
So tulis. Daripada tadi macam tak nampak pun pemenang untuk minggu ini. Sebab tak ada siapa-siapa pun tulis saya hebat. Tunggu sampai Abang Syarul minta. Okay, thank you so much. Siapa yang tulis saya hebat tu, anda hebat. Amin. Okay, kenapa Abang Syarul tulis minta you all tulis saya hebat? Sebab anda hebat. Anda berjaya on handphone, on laptop yang dah lama tak on. Okay, cari mana kabel, bateri pun dah tak ada. Tahniah. Okay, tahniah. Sebabnya anda ikuti mesyuarat mingguan. Okay, so ini salah satu contoh mesyuarat mingguan, weekly meeting dalam kumpulan AS Team di bawah Cikgu Ayu dan Cikgu Syah. Every Monday ada kelas. Okay, so insyaAllah bila FBO ataupun downline kita, dia dah sign up, dia akan terus buat forever sebab dia selalu involve dalam mesyuarat mingguan. Dia rasa seronok. Oh, minggu lepas belajar Field of Green, minggu ni belajar cabaran, minggu depan belajar apa pula. So dia sentiasa dapat ilmu baru, dia dapat tips, dia dapat formula dan dia dapat apakah langkah-langkah yang dia kena buat. Sentiasa renew, sentiasa rasa macam banyak je benda aku tak buat lagi. So dia akan terus buat. Tapi kalau dia dah sign up, dia tak masuk kelas, dia tak tahu apa-apa pun yang kita borak malam ni. So besok dia buat apa? Tak ada buat apa-apa. Bulan depan tak ada buat apa-apa. So dia sign up je. Dia dapat je nombor ID. Tapi tak dapat apa-apa ilmu dan tak dapat apa aktiviti, tak dapat juga income. Okay, so kenapa dia tak buat? Sebab dia tak join event. Dia tak join pun meeting. So penting bila ada meeting, ada event, try. Okay, try join. Sebab dekat situlah you akan dapat ilmu baru, you akan dapat kawan-kawan, you dapat semangat, you dapat tips, dapat idea, dapat aura, dapat charge bateri. So every week, nak sekarang ni pandemik, satu minggu mungkin ada 5 kelas. Termasuk kelas Mandarin dan juga kelas bahasa Inggeris. Okay. Ada juga kelas daripada kumpulan leader sendiri. Ada juga kelas daripada salan-salan yang baik hati, buka pintu. Siapa nak join? Ini link dia. Nampak tak? So bila you join activity meeting dengan event, pasti dia akan buat. Yang biasanya tak ada dekat Forever Living tu sebab dia tak join mana-mana event pun. Okay? Bagus. Saya hebat sangat. Alhamdulillah. Dan last kali adalah fokus 5 langkah untuk berjaya di Forever Living. Kenapa dia sign up tapi tak buat? Sebab dia tak buat pun homework yang kita bagi dekat dia. Okay, so hati-hati kepada semua leader-leader. Kalau anda pun tak buat fokus 5 langkah, mungkin downline anda pun tak buat fokus 5 langkah. So satu langkah yang Abang Syarul nak share hari ini ataupun malam ni adalah langkah pertama yang paling penting dan ramai orang malaslah nak buat adalah tulis nama prospek 100 orang. Boleh tulis 1000 pun tak apa. Tak nak tulis sebab lengah, tulis dekat dalam komputer pun boleh. Tapi kena keluarkan nama. Jangan rasa macam tak apalah, Abang Syarul bukan tahu pun. Tak apalah, Cikgu Ayu bukan tahu pun. 100 ada 100. Okay, bila you tak keluarkan nama ataupun FBO kita tak buat homework yang kita suruh, dia tak tahu nak share dekat siapa. Dia tak tahu nak bagi set COVID tu dekat siapa. Okay, itu yang jadi dia tak buat apa-apa pun sebab dia tak buat langkah pertama. Dia ada 5 langkah. Abang Syarul cerita langkah pertama je. Langkah pertama buat tak? Ramai yang tak buat. So start balik buat, leader pun kena buat dan bagi homework ini dekat downline ataupun dekat anak team. InsyaAllah FBO yang sign up tu dia akan buat. Okay? Sebab dia tahu dah bila tulis nama, next dia kena buat apa? Kena PM. PM apa? Produk apa? Dia ada homework yang berkaitan. So insyaAllah dia akan buat dan dia akan mula dapat sesuatu di Forever Living. Okay? Itu cabaran yang nombor 5, iaitu sign up tapi tak buat, berkaitan dengan konsep. Okay. So yang kelima, cabaran kelima, dia buat Abang Syarul. Tapi tak lama. Dah tak ada dah sipolan-sipolan tu. Dah tak ada dah kakak yang cantik tu. Tak ada dah abang yang macho-macho yang sadar tu. Okey, kenapa? Kita kena tengok balik semula kepada konsep. Ada tak? Siapa ada dekat sini, downline dia buat Forever Living tapi tak lama. Lepas 6 bulan hilang. Lepas setahun hilang. Okey, bagi saya 5. Dia join. Sebenarnya ramai dah join saya Abang Syarul. Tapi dari awal dah hilang. Dari awal dah hilang ni kita boleh ambil balik. Boleh. Yang lama pun boleh ambil balik. InsyaAllah. Jadi kita belajar. Macam mana nak atasi cabaran yang kelima. Iaitu buat tapi tak lama. Okey.
Okay, first kali apa yang kita perlu tengok dekat konsep. Okay, konsep dia kena yakin. Okay, so yakin ni kena 100% yakin. Macam mana nak bagi yakin? Yakin ni dia berkaitan tadi yang awal tadi tau. Yang awal tadi masa kita jumpa, kita jawab soalan dia, kita buat demo, kita tunjuk pasal company, kita buat proper GP, dia yakin. Dia yakin dengan leader konsep ABC, dia tahu siapa leader, dekat mana HQ, dekat mana apps, dekat mana nak beli barang. Okay? Dia yakin. So testimoni pun cukup. Okay. Yakin ni kita yang kena bagi dia yakin. Kalau dia tak yakin, kita boleh tanya dia, ada apa-apa lagi yang muskil tak? Saya muskil tentang halal lah. Bagilah jawapan halal tu. Tadi kan Abang Syul dah cakap, apa sahaja soalan kita cuba jawab. Sebab daripada situlah kita bina keyakinan dia kepada company khususnya dan juga kepada produk dan marketing plan. Okay? Bila dah yakin, baru datang dia suka dan setia. Okey, samalah macam kita bercinta ke dalam family rumah tangga, husband and wife. You tak yakin, habislah semua. Kacau lah huru-hara kan. So yakin tu penting. Yakin tu datang daripada mana? Mungkin boleh datang daripada kita untuk kita perbaiki. Okey, setia. Setia ni kena bagi masa 3 ke 5 tahun. Kenapa setia kena ambil sampai masa 5 tahun? Kita baru nak kenal-kenal syarikat, baru nak kenal-kenal produk dan marketing plan, baru nak suka insentif dan sebagainya. Okey, bila kita bagi masa yang yang panjang, 3 tahun ke 5 tahun, kita akan makin lama makin suka. Dan biasanya siapa yang makin lama makin suka dengan produk forever, marketing plan forever, bonus forever yang selalu menipu. Okey, kalau kenapa orang tanya kenapa bonus forever tipu, dia kata 15 hari bulan. 13 hari bulan dah bayar. Kelang kabut saya nak pergi cari kunci kereta, nak pergi withdraw duit dekat bank. Dah masuklah, penipu betul. Kata 15. Contoh. Okay? Sebabnya kita suka. So kita akan setia. Kita akan seronok dekat Forever Living. InsyaAllah dia akan buat lama. Okay, so yang tak lama tu, kenapa? Dia tak yakin pun. Marketing plan pun dia tak yakin. Dia dengar je ada orang cocok sikit, dekat sana kan, dia terus belah. Dia dengar je orang cocok sikit dekat sini kan, dapat ni, dapat tu, dia terus belah. Sebab apa? Dia tak kenal pun lagi GEP Forever Living. Sebab itulah dia berpindah randah. Okay? Bagus. Saya hebat. Yang kahwin 5 tahun baru nak kenal tu, Alhamdulillah, anak dia dah 6 tak silap Abang Syarul. Okey, so seterusnya, kejar pangkat bukan insentif. Mereka yang buat forever tapi tak lama sebab apa tahu? Daripada awal konsep dia salah. Ini cabaran kita. Bila kita ada FBO tapi buat tak lama. Sebabnya dia nak pangkat. Okey, Abang Syarul, saya nak jadi supervisor. Okey, so Abang Syarul pun cakap apa? Boleh-boleh jadi supervisor. Mati dekat situ je. Habis kat situ je. Saya tak cerita pun, dekat Forever, konsep dia ada lagi pangkat-pangkat lain. Seperti assistant manager 43%, kemudian ada manager 48%, tapi yang paling best sekali adalah kejar insentif. Dekat sini, kita ada Forever to Drive. Cerita semua insentif yang best. Sebab bila kita cerita insentif, FBO kita fight insentif, pangkat tu datang sekali. Berbeza dengan konsep yang salah, bila kita ajar downline kita, kejar pangkat. Dia dapat je supervisor, lepas tu dia rasa penatnya, dia berhenti buat. Okay? Itu yang buat tak lama tu. Sebab kita salah ajar konsep. Kita ajar dia kejar pangkat. Okay, next kita kata, okay, kejar manager. Manager 48%. Lepas manager, dia bukan kejar insentif, royalty, bonus 632. Dia dapat 48, dia terus berhenti. Manager je ke? Tak ada CEO? Sebab dia suka pangkat pula. Okey, so pastikan kita ajar konsep yang betul. Kejar pangkat short term. Bila kejar insentif long term. Sebab apa? Manager Ash cerita kat sini, bila kita kejar insentif, every year ada insentif. Every year kita boleh pergi bercuti local incentive trip, kita boleh dapat macam-macam insentif. Tiap-tiap tahun boleh enjoy insentif. Tapi pangkat, dia dapat sekali je. So bila dah dapat pangkat sekali, itulah jadi tak nak buat tu. Dah manager dah. Okey, relax lah. Relax lah. Kalau GLT, JK cakap, relax lah. Dah manager dah. Nak buat apa lagi? Lepak lah, 48% dah ada dah. Beli pun tak apa sebab dulu Abang Syarul cerita 48% tu tak berbalik, tak jatuh, tak maintain. Pulau. Sebabnya kita salah cerita konsep. Okay? Kita kena jual konsep apa? Konsep insentif.
kejar insentif. Okey. Seterusnya, kenapa downline kita tak buat forever lama macam kita? Sebabnya kita tak ajar untuk mula untung wang. Kita tak tunjuk dekat dia untung ke untung di forever living. Dekat forever living tak ada untung ke rugi tau. Tak ada rugi langsung. Kenapa tak rugi? Company tak payah buat, kedai tak payah sewa, api air tak payah bayar. Semua company sediakan. Apps tu, forever to you app tu kena bayar ke? Free, itu pun komplain. Okay, contohnya macam tu lah. Okay, so kena ajar untung wang. Okay, apa yang untung wang ni buat kita boleh tahan lama dekat forever living? Okay, normal, semua orang seronok boleh dapat duit every month. Okay, so apa yang you all kena buat, saranan Abang Syarul adalah dalam goal setting, you kena letak at least RM3,000. Okay, jom semua tulis dekat chat room. 3,000, 3,000, 3,000. You nak pergi lebih pun tak apa. Tapi untuk semua ahli baru, especially yang PC, preferred customer, ataupun yang novel, tak kisah baru ke lama, 3,000. You nak 3,000. So Abang Syarul rasa insyaAllah 3,000 tu sangat steady, sangat best untuk kita dapat extra income. Campur dengan gaji office lagi, insyaAllah 3,000 tu kalau pandai manage, boleh hidup. Okay, so you akan happy. Dan tak ada orang yang dapat 3,000 dekat forever dia berhenti. Tak ada. Dia kata, Abang Syarul, saya dapat 3,000 lah. Tak syok lah. Banyak sangat, saya berhentilah. Tak ada. Dia makin buat lagi ada. Dah dapat 4,000, 5,000, lagilah dia buat. So pastikan kita sebagai leader, buat goal setting untuk downline capai income ataupun untung wang. Okay. Macam mana nak untung wang? Kejar insentif. Macam kita cerita tadi, insentif di forever living semuanya bagi duit. You dapat insentif tapi you dapat duit tiap-tiap bulan. Okay, kita tengok insentif pertama 5cc. Bila buat 5cc, 1cc personal you jual, you dapat untung runcit. 4cc aktif daripada novice, you dapat overriding, duit lagi. Tak ke hebat tu? Saya hebat. Bagus. So buat 5cc tu untuk duit. Bila dia dapat duit, dia tak berhenti buat forever. Dia akan buat lama, bertahun-tahun. Macam Abang Syarul, tahun ke-6. Yang berbelas tahun, berpuluh tahun pun ada. Okay, next kita ada insentif Alo Ambassador, 25cc PNM, 50cc PNM, 75cc PNM, 100cc PNM. Semua tu ada overriding bonus. Kemudian ada lagi local incentive trip, nak pergi bercuti ke Korea. Buat 600cc. 600cc tu kumpulan. Ada overriding bonus tak? Ada. So duit lagi. Macam tu lah juga untuk Forever to Drive, Eagle Manager Retreat dan juga CBM. Semua ni duit. So bila downline kita, tim kita dapat duit tiap-tiap bulan dalam bank sebab dia kejar insentif, insya-Allah dia akan buat forever living lama. Yang tak lama tu, yang hilang tu dia tak fight insentif. Dia tak fight insentif 5cc juga, sekecil-kecil pun tak fight. Dia tak nampak duit sebab itulah dia lompat-lompat pergi company lain. Okey, jangan kecam dia, kita doa lagi, kita tarik lagi, jemput lagi. Jemput macam mana? Jemput pakai phone call. Okey, apply semua ilmu yang ada tu. Okey, so kita bantu dia untuk dapat duit dekat forever living, insya-Allah. Bila untung wang, dia akan lama, dia akan buat forever lama. Yang keempat, kejar income, mestilah rasional. Okey, janganlah baru pangkat VIP 1 bulan, 2 bulan, belum pun daftar ahli dah nak 5,000. Okey, janganlah baru je daftar 2-3 bulan, lepas tu leader kata buat homework, senaraikan langkah pertama. Tapi you tak buat, daftar 5 ahli baru tiap-tiap bulan, you tak buat, you takkan dapat income. Okay, so kejar income ni make sure rational dengan you punya gerak kerja. Lepas tu you punya goal setting pun kena clear. Janganlah baru join 6 bulan, you expect ada 50,000 macam Cikgu Ayu tiap-tiap bulan. Ataupun 100,000 macam CBM Ina tiap-tiap bulan. Tak boleh lah, dia kena rational. Maksudnya dalam masa yang sama kita belajar dan melebar. InsyaAllah bila kita melebar sampai je pangkat assistant manager ataupun manager, selepas dapat 5 line, kita boleh pergi ke dalam 7 depth. Okay? Melebar, lebar lagi macam matahari. Daftar, unlimited. Income pun unlimited. InsyaAllah, you akan boleh capai income yang rational. So jangan buat income yang membabi buta. Baru-baru join dia nak 5,000. Tak dapat 5,000, saya berhenti. Cakap terus terang kat dia, mana boleh dapat 5,000? Okay? Sebabnya daftar ahli pun tidak. So kita clear cut dengan dia. Bila kita clear cut, barulah dia akan stay dekat forever living sebab dia bina income tu secara rasional dan berperingkat. Dia boleh dapat 5,000 tu, tapi bila? Okay? You ajar dia.
Alright. So jangan bagi dia peluang untuk set. Tak dapat 10,000 bulan kedua saya berhenti. So buat correction kat situ. Sebab konsep dah salah dah. Okay. So yang kelima, tiada goal setting yang jelas. Ini pun cabaran juga. Okay. Cabaran kenapa orang tu buat forever dengan kita tak lama Abang Syarul. Dah tak ada dah hilang dah. Sebab dia tak ada goal setting. Dia tak tahu apa dia nak dekat forever living. Contoh, kita cakap dekat dia, actually you cari pendapatan ekstra, boleh saya bantu? Tak apalah, duit saya banyak. Husband saya pun kaya, bulan-bulan dia hantar duit. Okey, kita boleh jaga kesihatan dekat sini. Alhamdulillah duit dah banyak, kita boleh bantu orang lain. Tak apalah, saya tak sukalah barang-barang kesihatan ni, tak minat. Saya tak pakai brand-brand macam ni. Okey, dia tak ada goal setting. You bagi dia tabung kereta pun dia tak excited. Dia bagi you percutian percuma pun dia tak apalah, saya pergi bercuti sendiri je, suka hati saya. Saya tak suka cuti-cuti yang company hantar tempat dah tentu ni. Okay. So bila tak ada goal setting, dia akan berhenti buat forever living. Sebab dia tak ada drive. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia tak ada tujuan. Sebab tu dia sign up. Lepas dia sign up, dia tak tahu nak ke kiri ke kanan ke, nak pergi Perlis buat demo ke, nak pergi Johor buat demo ke. So dia berhenti, dia buat tak lama. Sebab dia tak ada goal setting. Sebab tu dekat Forever Living Best, kita ada kelas macam mana nak ajar buat goal setting yang betul. Okay. So stay tune, tengok dalam group sebab you akan jumpa kelas tajuk dia goal setting. Dia akan ajar macam mana buat goal setting yang betul. InsyaAllah bila you ada goal setting yang kecil, yang besar, yang jangka masa pendek, yang jangka masa panjang, dia akan lama buat forever. Okay. Dan last kali adalah niat kena betul. Okay, so mula-mula nak masuk forever tu, you boleh tanya dia, okay, tahniah Ali dah sign up forever living. So kita niat kita niat nak sihat, kita niat nak dapat duit, boleh bantu family, boleh sedekah dengan banyak, dah tak berkira-kira dah nak sedekah dekat orang. Kalau dulu pergi masjid masukkan duit RM1, sekarang ni pergi masjid tarik yang RM50. Okay, so niat tu dah betul. Tapi kalau dia join forever, dia cakap kat kita, dia masuk ni sebab dia nak lawan jiran dia. Jiran dia pun buat MLM juga. Jiran dia pun buat juga forever living. So saya hebat. Okay, thank you. Dia cakap saya hebat. Saya nak lawan jiran saya. Dia VIP. Saya nak jadi supervisor. Okay, apa yang terjadi bila dah 5 bulan, 6 bulan? Jiran tak buat dah forever living, dengan dia berhenti buat forever living. Sebab apa? Sebab niat dia salah. Okay, so dekat forever living nak buat tapi nak lama, pastikan niat tu betul. Bila niat kita betul, kita nak coaching orang, kita nak bantu orang sihat, nak bantu orang kurus, nak bantu orang cantik, nak bantu orang dapat duit, nak bantu kawan-kawan anak dia sembuh, kita akan sentiasa buat forever living sebab ada ramai lagi orang yang kita nak bantu, terutama di kalangan jiran dan juga ahli keluarga, adik-beradik. Okay, so inilah antara 5 cabaran dekat forever living yang anda akan jumpa. Okay, so siapa suka dengan ilmu 5 cabaran dan idea macam mana nak menangani, bagi saya 5. Okay, habis dah kita punya 5 cabaran dan macam mana cara nak atasi cabaran ni dengan tengok kita punya skill dan tengok kita punya konsep. Bagi Abang Syarul 5. Okey, terima kasih. Yang bagi banyak 5 tu, terima kasih. Alright. So kita teruskan ya. Okey, 5 cabaran di forever. Lepas kita dah belajar hari ni, dah dengar, dah sebut sedikit pengalaman yang Abang Syarul lalui dan kongsi bersama anda semua. Okey, so lepas ni kita dah improve dah dekat bahagian skill kita, dan kita dah improve dah dekat bahagian konsep kita di forever living. Lepas ni tak ada dah problem. Okey, tak ada dah dengar isu-isu berbangkit. Lepas ni bila kita jemput, dia datang. Lepas ni bila dia datang, dia akan dengar. Bila dia dengar, dia akan sign up. Bila dia sign up, dia akan buat. Bila dia buat lama. Kenapa dia buat lama? Sebab nama pun forever. Okay, so manfaatkan semua tips dan idea, perkongsian pengalaman sebut sedikit Abang Syarul tadi. Ada juga pengalaman daripada leader-leader dan kawan-kawan sideline. Okay, so lepas ni semua cabaran ni anda dah dapat atasi dengan baik.
sebabnya dah dapat ilmu-ilmu malam ini. Okay, so Abang Syarul doakan anda semua terus hebat dan terus kuat. Okay, so habis dah kita punya 5 cabaran dan juga improve di bahagian skill juga konsep. Alhamdulillah. Okay, semua orang bertenang, semua orang boleh tutup lampu. Okay, so kita tengok video hari ini. Ada suara tak? Tak ada suara. Ada suara, ya. Okey, sekejap ya. Masih tak ada suara. Ya. Okey, sekejap ya. Abang Syarul cuba share screen daripada komputer sebelah. Okey. Kalau tak ada juga, kita ambil direct daripada YouTube minum dulu. Kemas-kemas balik nota tadi. Ada. Masih tak ada suara. Ya. Okey. Kita cuba nanti dekat hujung kelas Abang Syarul nak semua orang dapat dengar video ni sebab dia very deep. Okey, ni boleh tak kita ambil daripada YouTube? Okey, sebab video ni Abang Syarul pernah dengar dalam Dewan waktu event di HQ dan sangat memberi impact, dan Abang Syarul harap mula pada hari ni siapa yang dah tengok ataupun first time tengok video ni akan beri kesan dekat kita, sebab kita selalu senaraikan banyaknya cabaran tapi kita lupa sebenarnya dekat luar ada banyak lagi cabaran yang Allah tak bagi kat kita. Okey, masa ni kita akan bersyukur cabaran kita dapat tu sikit je banding orang lain. Boleh Syarul? Kalau boleh saya cuba daripada saya punya laptop. Boleh cikgu? Cikgu. Okey, sekejap ya. Sebab video ni bagus tau. So kita kena tunjuk. Okey. Sekejap ya. Okey, saya share screen. Okey, sekejap ya. Saya cuma tak boleh jalan. Tapi kalau ada kursi cuba roda komen. ni, kursi roda Ada ni tak nampak suara? bekal saya. Ya, ada. Ada cikgu. Cikgu rewind balik cikgu.
5 At least something. Okay. Nak start dah? Rewind lepas tu besarkan gambar, besarkan skrin. Besarkan skrin ni nak kena klik apa? Sudah aku tahu. Okay, mana Betul. satu? Betul sekali tu. Tepi sekali. Sini, tepi Ya, sekali. okey, betul. Betul. Ada lambang kotak tu. Macam ni? Alright. Okey, betul. Betul. Okay. Saya cuma tak boleh jalan. Tapi kalau ada kursi roda ni, kursi roda dia umpama kaki saya. Korang saya boleh bergerak, boleh kerja. At least something. Nama saya Sumaya binti Ghazali. Saya baru 4 bulan kerja Grab ni. Catatan saya dalam saintifik dipanggil cerebral palsy. Saya memang tak boleh jalan daripada sejak kecil, sejak lahir. Saya dilahirkan dalam keadaan sungsang. Biasanya orang keluar kepala dulu. Saya keluar kaki dulu. Apa yang orang saya ingin nak buat tapi saya tak boleh buat. Orang lain nak buat saya tak boleh. Saya pun ingin nak macam orang lain juga. Tapi saya kena terima lah juga kenyataan kan. Gambaran hujan. Kalau hujan leceh yang nak kena buka baju. Kalau angin kuat kencang saya kena berlawan angin ni. Angin tu tarik. Saya mesej ada orang tu cakap sorry sebab saya sebenarnya bukan tak nak ni sebab saya ni disable sebenarnya jadi saya tak boleh nak agak ke apa saya sampai ke apa kan. Sebab takut apa traffic light tu lagi lambat lah. Tunggu bas lagi semua lambat semua makan. Semua ikut perkiraan tu lah semua. Adik boleh sampai it's okay. Baru dia cakap it's okay. Jari tak kuat. Jadi macam paper kan jatuh lah. Lepas tu nanti orang normal kita kurang sabar. Tahu lah orang lain normal ni dia kurang sabar kita kan. Saya cuba kerja ni sebab saya minat dengan kerja ni. Ni adalah satu kepuasan lah. Ada juga kegunaan aku pergi hantar makanan. Maknanya khidmat saya berguna lah pada masyarakat. Bila saya kerja ni, saya boleh juga belanja mak bapak saya makan. Saya tak kerja, so adik saya je kerja macam saya rasa macam tak guna lah. Saya tahu bukan senang nak jaga saya ni yang OKU ni. Itu yang saya bersemangat, saya nak berdikari sendiri. Ada semua customer, kalau anda nampak nama saya Sumaya B itu, saya mohon kerjasama supaya anda sabar sikit dan cuba memahami orang macam kita ni. Betul akan kita yang agak slow tapi saya cuba lah menghantar secepat mungkin lah. Thank you. Ya, terima kasih Cikgu Ayu sebab sudi bantu untuk sharekan video. So mungkin ada yang first time tengok video ni. Okay, so ada yang dah pernah tengok, ada yang tak pernah tengok. Tapi serba sedikit apa yang walaupun Abang Syah dah tengok banyak kali. Tapi video ni Abang Syarul memang nak sangat play on. So thank you dekat Ash, thank you dekat Cikgu Ayu yang jayakan, Cikgu Syah. Biar sampai bila-bila you all ingat video ni. Ada banyak lagi video-video macam ni dekat YouTube tapi kita tak pernah tengok sebab kita sibuk. So apa yang Abang Syah nak highlight kat sini dengan tajuk 5 cabaran ni, kita selalu komplain cabaran yang kita ada. Tapi kita tak tengok
cabaran yang orang lain ada. Okey, dan paling terkesan sekali apa tahu? Bila dia kata biasalah orang yang sempurna ni dia tak sabar. So macam rasa macam masya-Allah kena kat diri sendiri tau. Sebab kita tak sabar, saya tak sabar. Semuanya nak cepat. Okay? Macam itulah juga bila you buat forever. Sabar. Okay? Jangan berhenti, jangan pindah. Jangan tukar you punya goal setting tapi tukar you punya effort. Okay, so hari ni dia bukan drama. So hari ni sepatutnya dia kelas 5 cabaran, Abang Syul nak ajar macam mana you tangani cabaran tu. Tapi dalam masa yang sama you belajar cabaran yang kita ada ni sikit je sebenarnya. Sikit sangat. Dan antara hikmah yang Abang Syul dapat baru-baru ni mungkin ramai yang tak tahu. Dan minta maaf sebab ramai yang Abang Syul tak share. Abang Syarul dan Ash kena PKPD selama 14 hari. Banyak gila hikmah-hikmah yang kita nampak. So video tadi cukup untuk bagi kesan dekat hati kita. Boleh tengok lagi, tutup lampu, tengok banyak kali, pasang headphone, dengar suara hati dia. Bila dia kata orang yang sempurna tak sabar, dia refer dekat kita. So macam mana kita nak berniaga, kita kena banyakkan sabar. Sabar kumpul ilmu, sabar berusaha, sabar doa, insya-Allah semua akan berjaya. Okay? Semua cabaran tu memang ada tapi semua cabaran tu juga boleh kita atasi. Dan best bila adik Sumayah tadi cakap, dia hidup, dia nak bagi sesuatu dekat orang. Dia nak hidup supaya ada guna. Macam itulah kita dekat Forever Living. Anda semua dipilih, sebenarnya terpilih untuk buat Forever. Ada guna je. Okay? Banyak sangat guna. Kita bantu orang lain sihat, orang family happy. So itu antara contribution kita selagi kita ada nyawa. So anggaplah kita buat Forever ni satu benda yang baik sangat. Selain daripada income, kita juga kumpul ukhuwah, kumpul kawan-kawan, family baru, saudara baru dan juga kumpul pahala insya-Allah. So yang ketiga Abang Syarul dapat daripada adik Sumayah tadi adalah saya slow sebab saya cacat. Saya kurang upaya. Saya tak kuat tapi saya cuba. Jadi kita pun sama kepada ahli baru, ahli lama yang rasa macam kenapa tak grow, kenapa tak capai macam orang lain, kenapa tak dapat income macam orang lain, kita improve. Kita belajar, kita senaraikan kita punya kekurangan supaya kita boleh improve. InsyaAllah. Tiap-tiap minggu ada banyak kelas. Masuk je kelas, kita akan dapat ilmu-ilmu baru. Okay? So semua cabaran ada cara atasi. Abang Syarul sambung kita punya kelas hari ini. Semoga video adik Sumayah tadi memberi semangat untuk kita semua terus jadi orang yang berguna dan memberi. InsyaAllah. Amin. Jom tulis dekat chat room, saya hebat. Saya hebat sebab saya nak bantu orang lain. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Okay, so ni cikgu punya ke? Share. Apa nak ambil slide? Alright. So kita dah pergi ke slide yang seterusnya. Okey, teruskan bantu orang lain InsyaAllah jangan sedih-sedih, jangan rasa down, jangan stop. Jangan stop sebab kita dah belajar dah buat dan buat lama. Okey. So in between tu kita belajar the process. Kita nak buat forever, kita dah buat lama. Kenapa nak buat lama? Sebab kita nak memberi. Jadi enjoy the process. Okay. So konsep dan minda bila kita buat prospecting, okay, kita semua akan jumpa 4 jenis kategori. Bila kita buat prospecting, kita akan jumpa pertama, orang yang tak percaya. Kita cerita tak percaya, kita buat demo tak percaya, semua benda dia tak percaya. Okay? Apa dia ni, kita cerita semua tak percaya, dah buat demo, dah tunjuk dah income Cikgu Ayu tak percaya. Besar sangat income ni dia kata, pergi kecil sikit. Ambil Cikgu Diana punya income. Oh yang ni pun kira besarnya, ambil kecil lagi. Ambil Abang Syarul punya income. Oh ni pun besar, ambil kecil lagi. Oh ni kecil sangat. So you bagi yang besar pun tak okey, you bagi kecil pun tak okey. Sebenarnya prospek kita tu minda dia memang tak percaya. Bila dia tak percaya, apa yang kita kena buat adalah KIV.
Go next. Okay. Bukan kita buang dia terus, tapi jangan bazirkan masa. Prospecting ada ramai. Dalam 100 list prospecting tadi kita boleh pergi orang kedua, ketiga dan seterusnya. Go next. Bila jumpa prospek yang jenis tak percaya apa pun kita cakap. Okey, yang kedua, kita akan jumpa prospek, ni pun cabaran lah sebenarnya. Okey, kita akan jumpa prospek yang nanti jap. Dia nak tanya dulu wife dia. Sebab wife dia dulu buat MLM. Nanti kejap dia nak tanya mak dia dulu. Nanti kejap dia nak tanya suami dia dulu. Boleh tak keluar duit? Sebab RM90 tu pun kena minta izin suami. Nanti tak restu susah. Bla 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 bla. So banyak sangat alasan nanti. Bila dia bagi you appointment, contoh 28 hari bulan nanti boleh contact saya Abang Syarul sebab saya gaji. Bila kita contact dia follow up, sebab kita buat follow up kan 3, 7, 21, dia kata apa? Nanti dulu. So orang yang selalu nanti dan melengahkan kerja anda, KIV. Okay, prospek ni KIV. Jangan kejar dia, jangan bazir masa kejar dia. Pergi next. Okay, yang ketiga, bila prospecting, kita akan jumpa orang yang jawab apa? Masa belum sesuai lah Rol. Saya baru aja join company ABC. 10,000 saya kena beli stok. Kita pun cerita semua dah habis. Dia kata nanti bila stok tu dah habis, 10,000 ni dah dapat jual, dah dapat modal, saya join Syarul. Okay, so selepas 6 bulan, kita pergi approach lagi sebab nama dia ada dalam prospecting list kategori orang yang berniaga. Okay, sebab tu kita pergi follow up. Lepas tu dia kata apa? Alah sorry lah Rol, masa tak sesuai lah. Saya baru je join company XYZ. Taklah banyak, dalam 23,000 je. Tapi buat loan. Okay? Jadinya dekat situ, dia asyik masa tak sesuai, kita jangan tunggu dia. Kita pergi next. Okay? Dan seterusnya adalah prospek yang keempat. Dia tanya kita macam mana nak bermula. Dia tanya soalan-soalan yang catchy, soalan yang menarik, soalan yang best. Okey, anda kena rasa excited tau. Anda kena rasa syukur Alhamdulillah selepas jumpa 3 orang yang tak percaya nanti dulu dan masa belum sesuai. Anda jumpa orang yang tanya bagaimana nak bermula. So bila anda jumpa orang yang tanya bagaimana nak bermula, layan. Layan maksud Abang Syarul ni, orang ni lah yang anda perlu fokus. Okey, kan Cikgu Ayu dah ajar fokus 5 line, 5 leader. So tak perlu fokus ramai. Tak perlu fokus 5 yang tak nak. Fokus 1 yang nak. Yang tanya soalan bagaimana nak bermula, berapa untung runcit, macam mana marketing plan. Boleh tak nak tengok dulu marketing plan? Boleh tak cerita tentang insentif, dapat percutian tak? Ada tak dekat company you bagi kereta? Orang ni you layan. You bagi semua info yang dia nak. InsyaAllah anda akan dapat prospek yang berkualiti dan menjadi leader. Okay. So ingat formula, 10 orang you jumpa, 8 reject, 2 say yes. Dalam 2 tu insyaAllah 1 akan jadi eagle. So you akan jumpa banyak rejection. No, baru you jumpa yes. Jadi macam mana nak pilih prospek yang bagus, tengok minda dia. Macam mana dia respon. Okay, so you kena pandai pilih supaya you tak bazirkan masa. Okay. Seterusnya, you lepas dah jumpa dah FBO, dah dapat dah sign up, you tengok pula dalam kumpulan kita ada macam-macam ragam. Okay, saya sendiri ada perangai saya. Saya sendiri ada color saya, warna saya. Macam itulah juga FBO kita dalam kumpulan. Ada macam-macam background, ada macam-macam taraf pendidikan, ada macam-macam cabaran diharungi hidup. So of course semua ni akan memberi impact dalam kita punya kumpulan kecil ataupun besar. So apa yang you kena buat adalah identify sikap dan tindakan FBO kita. Ada 4 jenis FBO. Secara kasarnya ada 4. Satu adalah FBO yang dia jenis pelanggan. Dia tak peduli pun apa yang kita hantar. Kita kata Assalamualaikum. Jom pergi kelas malam ni. Abang Syarul ada share tentang 5 cabaran. Atau tak apa jawapan dia. Madu ada stok tak? Dia tak jawab pun. Saya ajak dia pergi kelas tadi. Saya call. Saya tak WhatsApp, saya tak email. Sebab Abang Syarul kata jemput orang jangan pakai WhatsApp. Jangan pakai email. Saya call. Dia jawab apa? Madu dia madu. Nak madu 2? Lepas tu bawalah artisi sekali. Dia ignore je you punya cerita-cerita tu. So ini adalah kategori pelanggan. Dia cuma nak tahu produk, dia tahu berapa diskaun dia dan dia bising kalau you charge dia postage dan sebagainya. Okay, so ini adalah kategori pelanggan. Masa yang kita nak spend dekat dia 50%.
Terus order atik C dengan absorbency. Kelas tak nak masuk. Okay. Masuk depan ni. Dah belajar, masuk. Ajak ramai-ramai masuk. Okay. So bagi masa dekat orang ni 50% je. Jangan spend pagi, petang, malam dengan FBO yang kategori pelanggan sebab dia cuma nakkan produk untuk dia makan. That's it. Habis. Okay. FBO yang kedua adalah kategori ataupun sikap pekerja. Sikap pekerja ni dia jenis yang kerja. Pergi office, balik office. Dia tahu itu je. Dia tak peduli dah apa-apa jadi dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum ke, good morning ke, dia tak peduli. Okay, dia sibuk dengan kerja dia. Ajaklah dia pergi event ke, ajaklah dia belas promo ke, ajaklah dia buat prospecting list ke, dia sibuk. Sibuk lah Mas Syarul, sibuk. Ada meeting ni. Sibuk lah, tak boleh lah. Ada macam-macam benda nak buat ni. Report lah, itulah, inilah. So orang ni, you jangan bagi 100% dia punya time. You cukup sekadar reply apa yang dia request. Okay. Yang ketiga adalah FBO jenis jurujual. Yang jenis jurujual ni dia akan apa tahu? Dia akan tanya, Abang Syarul, satu madu ni kalau saya jual untung berapa? Orang ni best. Orang ni you kira je. Jual satu madu untung berapa? Tapi bila you jual sekian-sekian botol, you dapat naik pangkat, untung you bertambah. Dia akan buat all up sebab dia nampak untung je. Ini adalah FBO dalam kategori jurujual. Dia suka menjual. Apa benda nak jual-jual. Bagi dia je jual. Dan anda sebagai leader, apa yang anda kena buat adalah pastikan senarai 5. Sekurang-kurangnya, Abang Syah suka guna 5 produk yang boleh bagi dia untung besar dan produk dekat Forever Living semua best. Okay, so pastikan you bagi dia 5 produk yang best, yang pakai habis, repeat order tinggi sebab dia suka untung. Jangan suruh dia jual deodorant. Dia jual deodorant, Abang Syarul beli nanti 10 bulan lagi. So dia kata macam tak untung pun, jual dekat Abang Syarul sebatang 10 bulan lagi boleh repeat order. So fokus dekat aloe vera gel, Pomestin, Atik C, absorbency, Bihani. Cukuplah 5. Dia suka buat duit kat sini, dapat 2-3 ribu kat sini pun dia dah happy. Tadi kan Abang Syah dah bagi tahu, insyaAllah bila FBO kita yang sign up, dia kejar income, tiap-tiap bulan dia ada 2-3 ribu, dia akan terus buat dekat Forever. Sebab dekat company dulu, dia buat nak dapat 200-300 pun seksa. Sebab apa? Sebab marketing plan tak sama. Okay? So pastikan bila you jumpa je FBO yang suka jual, suka tahu untung runcit, you bagi dia 5 hot selling product, you buat kat dia calculation, semua leader dah ajar, nak berapa Ali? Ali nak 3,000, okey, Ali jual yang ni 20, jual ni 20, jual ni 20, jual ni 20. Dia rasa macam, baguslah leader ni. Dia yakin kat kita, bila dia yakin, dia setia, dia akan buat forever lama. Okey, insyaAllah. Dan yang last kali anda akan jumpa FBO yang jenis boss-boss. So dia kat luar dia bos, dia masuk Forever pun dia bos-bos. Okay, so bos-bos ni dia bukan arah kita, tapi dia suka soalan-soalan yang skala dia besar. Dia akan tanya, boleh share marketing plan tak? Dalam kelas kita hari ni pun ada seorang VIP dekat Ipoh hari ni, dia semalam dia dapat call daripada Penang, bos boleh tak share marketing plan? Okay, share lah. So orang ni potential untuk jadi eagle. So you kena bagi 100% time dekat dia. Sebab dia minat berniaga. So bagi semua info, bagi insentif supaya dia terbuka mata dan dia rasa macam, syok lah nak buat, dan pergi cepat-cepat jumpa. Buat demo, buat presentation, GEP semua. So masa nak bagi dekat FBO yang kategori ketiga dan keempat ni, sebab sikap dia, sikap jurujual yang nak duit, dan sikap bos ataupun leader yang nak berjaya, nak kejar insentif, you bagi 100% of your time. Kalau satu hari you ada 6 jam, quality hours, okay, berapa jam you nak kena bagi dekat 4 jenis orang ni? Okay, orang pertama, you bagi 30 minit je. Orang kedua, you bagi 30 minit je. Okay, you ada lagi 4 jam. 4 jam you bagi apa? You bagi 2 jam dekat jurujual, you bagi lagi 2 jam dekat boss leader tu. Barulah you dapat leader. Barulah you dapat eagle. Okay, so quality hours sangat penting. Identify FBO dalam kumpulan, sikap dia. Tengok sikap dia dan tindakan dia. Kalau sikap dan tindakan dia tak ngam, you jangan spend banyak masa. Nanti end of the day, sampai 28 hari bulan, tak ada apa-apa output pun. Tak ada result. Sebab kita salah fokus. Okay, so Abang Syarul harap sikap dan tindakan FBO ni sangat clear. Anda jelas dengan penjelasan Abang Syarul sebab insyaAllah memang membantu. Okay.
So dekat sini kita nampak sekarang musim Olimpik kan. Okay, so nampak dekat sebelah tu ada ombak besar, ada kerja berkumpulan, berpasukan. So memang cabaran, ada ramai orang tak suka cabaran. Tapi percayalah cabaran tu buat kita kuat. Cabaran tu menjanjikan sesuatu yang manis, yang indah dekat hujung. Kalau kita tak suka cabaran, suka laut tenang, suka relax-relax, kita tak dapat apa-apa yang kita tak pernah dapat. So untuk dapat sesuatu yang kita tak pernah dapat, kita kena buat sesuatu yang kita tak pernah buat, sebab you akan dapat benda-benda yang best. Okay, tak kisah you baru mula ke lama mula. So a smooth sea never make a skill seller. Laut yang tenang, okay, tak ada gelora, yang relax-relax je tak akan menjadikan kita pelayar yang kuat, yang tabah, yang bagus, yang skill. So sesuai dengan tajuk 5 cabaran tadi, cabaran-cabaran tu datang lagi. Jangan minta dekat Allah, jangan minta dekat Tuhan, hidup yang senang lenang, hidup yang aman damai. Tak, minta dekat Allah, minta dekat Tuhan, bagilah saya kekuatan untuk hadapi semua cabaran. Sebab saya tahu selepas setiap cabaran tu ada banyak benda-benda yang indah untuk kita, family dan juga masyarakat. InsyaAllah. Okay. Okay, so apa kita nak bagi cabaran dekat leader-leader dalam kumpulan? Okay, so kita bagi cabaran pack VIP. Okay, so best sangat cabaran ni, buat homework untuk kumpulan masing-masing. Untuk ahli novice, okay, ahli preferred customer, tolong ambil perhatian. Ini adalah pack VIP. Macam mana anda nak naik VIP dengan mudah? Fokus aja 12 set immune system. Okay? 12 botol aloe vera gel, 12 botol absorbency. Maksudnya pergi belas dekat 100 orang yang anda dah buat prospecting list tu, out of 100, 12 orang beli set immune booster ni, anda akan dapat naik VIP. Okay? Yang kedua, macam mana nak naik VIP? Okay. So semua VIP, supervisor, assistant manager dan manager, tolong bantu PC-PC naik pangkat. Sebab PC-PC ni dia nak 30%. PC-PC ni dia nak mula buka cawangan dan dapat bonus. Okay, so set yang kedua, pack VIP yang kita boleh fokus adalah Ultimate Immune Support. Ada 4 item dekat sini, B Propolis, Aloe Vera Gel, Super Green 30 sachet dan juga Absorbency. Fokus berapa set? Kalau tadi fokus 12 set, yang ini lagi kecil. Fokus 4 set je. Dalam 100 orang prospek yang kita buat dalam prospecting list tu, kita fokus 4 orang. Okey, 4 orang aja beli di set dengan kita, kita dapat jadi VIP. So, kepada semua ahli PC, jangan stres fikir 1,800 tak ada duit. Anda bagikan masa yang berkualiti, fokus 12 set immune system ataupun fokus 4 set immune support, anda akan dapat naik PC. Dan yang ketiga adalah pack VIP terbaru, baru je launch pagi tadi, semua orang tahu, Start Your Journey Pack. Hanya untuk FBO di Malaysia. So bersyukurlah. So ada banyak kerja untuk leader-leader. Tolong PM semua PC dan kepada PC tolong rebut promo ini, sebab kalau biasa naik VIP anda perlukan 2 CC. So sekarang ni sementara stok masih ada ya. Tolong ingat baca ulang banyak kali ni, sementara stok masih ada walaupun promo ini sehingga 31 Ogos 2021, tapi kalau stok habis 10 hari bulan, 18 hari bulan, promo ni akan terhenti dengan serta merta. Okay, so beli 14 botol aloe vera gel, anda boleh naik VIP. 14 botol tu pergilah share dekat 100 orang, 14 orang beli sebotol, anda dah pun VIP. Ataupun pergi share dekat adik-beradik, ada 7 orang termasuk mak ayah, seorang ambil 2 botol termasuk diri sendiri, terkumpul 14 botol pun anda boleh VIP. Okay, so siapa suka dengan promo pack VIP ni? Okay, bagi saya 1. Bagi saya 1, siapa yang suka promo pack VIP ni, sebab Abang Syarul ada bonus. Pukul berapa dah kita? 10.45. Jadi kita start pukul 9, 10. Okey, dah panjang dah ni sebenarnya ni. Okey, so sekarang ni kita dah habis tentang 5 cabaran. Okey, kita pergi dekat bonus, macam mana nak dapat bonus yang gemuk
bulan ini, bulan 8, okay. Sempena start your journey pack, okay, kita ada calculation khas untuk anda semua. Petang tadi hot daripada oven kita buat. So rezeki siapa yang datang kelas hari ni dapat ilmu baru macam mana nak kira bonus. Okey. Rugi siapa yang tak grab. Ya, dan rugi untuk leader-leader yang tak bantu PC. Bantu je dulu, share je dulu, promote je dulu promo yang company dah buat ni. Okey, support company campaign, bagi tahu dekat semua PC, dia tak nak tak apa. Sekurang-kurangnya anda dah jalankan tugas sebagai leader, ada promo start your journey pack bermula 2 hari bulan 8. Okey. 30. Saya boleh buat kat sini lah. Okey. Okey, so kita semua dah tahu kebanyakan leader-leader dah share dah dengan ada typo error dekat sini. So semua yang ambil gambar jangan guna dulu. Abang Syarul akan dua orang dah check ada juga nampak error kat situ. Okey, so siapa yang dah ambil gambar delete dulu. Habis kelas Ash akan edit. Lepas tu kita terus automatic screenshot share dekat group. Boleh-boleh? Okay. So yang dah ambil gambar delete. Abang Syah takut you salah hantar calculation. Dia punya untung betul calculation tu ada silap. Okay. Untuk formula 1, 2, 3, 5, 7 yang baru Cikgu Ayu kongsi dengan semua. Assistant Supervisor fokus sebelah kiri tu, fokus formula 1. Formula 1 10 cc bulan 8. Macam mana nak fokus 10 cc bulan 8? Anda fokus 5 set start your journey pack. 1 journey pack 2 cc, 5 orang PC naik VIP ataupun you buat prospecting baru, you dapat 10 cc. So settle dah formula 1. Okay, so kalau assistant supervisor yang buat formula 1, berapa untung dia bulan ni? Okay, untung dia adalah 1.5 cc. Okay, ingat walaupun anda dapat 2 cc, tapi bonus berdasarkan harga bayar. Maksudnya bonus dikira daripada 1.5. 1.5 darab RM910, darab 30%, anda akan dapat bonus RM409.50 untuk satu pack. So bila you fokus Formula 1, you nak 10 cc Ogos, you fokus 5 pack. 5 pack potential bonus adalah RM2,047.50. Best ke best? Assistant Supervisor, VIP, yang best, tolong bagi saya 5. Okay, Abang Syarul stop, Ash akan share. Baguslah kerja-kerja online ni kan. Sangkut je Cikgu Ayu masuk. Sangkut je okey Ash masuk. Alhamdulillah. Ni semua hikmah lah ni. Hikmah PKP. Okey. Dah boleh ambil gambar dah? Yang ni boleh ambil gambar sebab dah betulkan. Okey. So, dah nampak dah berapa you punya untung. Okey. So sekarang ni siapa yang assistant supervisor yang memang main 10 cc, bulan ni Cikgu Ayu ataupun leader anda bagi goal setting Formula 2. Formula 2 20 cc Ogos. Okay. So Formula 2 20 cc Ogos adalah 10 set start your journey pack. 10 set darab 2 cc dapat 20 cc. Capai dah formula nombor 2. So kalau VIP ataupun assistant supervisor yang buat formula 2, berapa Abang Syarul dia punya potential bonus? 1.5 cc. Okey, ingat 1.5 cc je kira tau. Jangan nanti marah Cikgu Ayu. Kenapa ni? Salah kira ni. Bukan salah kira. Kita bayar 1.5. Sebab tu bonus ikut 1.5. Tapi untuk naik pangkat dan sebagainya, dia ambil cc yang besar. Baik hati betul Forever Living ni. Darab RM910, darab 30%, you akan dapat RM409.50. Tapi sebabkan VIP ni, dia fokus 10 set, berapa potential bonus dia bulan 8? RM4,095. Simple gila. You nak fokus 5 set ke? You nak fokus 10 set? Tulis sikit. Okay. Nak fokus 5 set ke nak fokus 10 set untuk VIP ni?
Nak fokus 20 set, terlebih daripada sasaran itu. Boleh, alhamdulillah, lagi banyak you fokus, lagi cepat naik, dapat insentif dan juga dapat bonus. So, manfaatkan formula 1, 2, 3, 5, 7 yang leader dah ajar, dan manfaatkan juga promo yang company bagi ni. Okay, so jangan pandang enteng dengan 1, 2, 3, 5, 7. Jangan tak blast promo SYJ Pack. Sebab apa? Sebab inilah salah satu cara untuk anda bantu PC naik dapat 30%. Help more people. Okay, bantu you punya PC, anak cucu cicit tengok siapa yang PC, pergi message semua, dan ajar dia macam mana nak kumpul order 14 botol Alo drink. Okay. So seterusnya kita pergi slide untuk supervisor pula. Okay, so untuk supervisor, welcome Cikgu Sharifah Faraida Ayu. Thank you for sharing. Cikgu cakap, welcome. Okay, thank you juga dekat cikgu yang request petang-petang tadi. Cikgu cakap, boleh tak masukkan? Boleh. So Abang Syarul dengan Ash siapkan untuk anda semua. Okay, supervisor. Supervisor boleh tengok dekat this slide. Okay. Best sangat ni. Tolong mute. Biar Abang Syarul coaching dulu. You all coaching minggu depan. Okay. Bagi Abang Syarul. Nanti abang aku sebelah ni. Okay. Supervisor. Fokus benda yang sama. SYJ Pack. You janganlah aim Formula 1. So bila supervisor ni sepatutnya dah sampai level Formula 2. Formula 2 adalah 20cc kumpulan. Fokus dekat PC untuk bulan 8. Bila you main Formula 2 20cc, you fokus 10 set SYJ Pack. 10 set darab 2cc dapat 20cc. Berapa pula bonus saya Abang Syarul? Tadi dah nampak dah VIP dapat 4,000. Saya dapat berapa agak-agaknya? Okay, so bila supervisor fokus 10 set, you punya overriding adalah 33%. So kepada PC dan VIP, cepat-cepat kejar insentif. InsyaAllah bila you kejar insentif Alo Ambassador, you akan supervisor, you akan dapat diskaun yang besar. So overriding pun besar. 33% you dapat satu set RM450 45 sen. 10 set adalah RM4,504.50 sen. Ekstra dalam you punya poket. Ini tak termasuk overriding daripada ahli-ahli biasa, daripada ahli VIP. Tak kira Ini adalah usaha anda sendiri untuk jayakan 10 set PC Start Your Journey Pack. Jangan cakap apa dia dapat sebab dia buat. Kenapa saya tak dapat? Sebab Abang Syarul tak buat. Abang Syarul tak dapat lah. Okay. So macam mana pula dengan supervisor yang pergi main Formula 3? Formula 3 adalah 30cc sebulan, bulan 8. So macam mana nak dapat 30cc bulan ni? Fokus 15 set SYJ ataupun Start Your Journey Pack. 15 set darab 2cc, you akan dapat 30cc. Daripada PC sahaja, belum campur lagi daripada grup-grup lain. Okay. Sebab hari ni nak tunjuk bonus. Okay, so bila you fokus 15 set, berapa you punya bonus? RM6,756.75. So supervisor boleh mula senyum, boleh terus mulakan gerakan. You nak buat formula apa? Formula 1, Formula 2, Formula 3. Buatlah. Sebab semua ni company dah sediakan. Semuanya bergantung kepada usaha anda untuk bantu PC. Okay. Kepada assistant manager dan manager, jangan kecil hati. Tolong kira sendiri. Okay, you all dah pangkat-pangkat besar, tolong kira sendiri. Abang Syarul tolong kira untuk assistant supervisor dan supervisor sahaja. Okay, jadinya apa ni? Jadinya dekat sini adalah siapa yang buat dia dapat. Dan bulan ni anda akan dapat naik supervisor. Anda akan dapat 5cc. Anda akan dapat Alo Ambassador. Anda boleh naik assistant manager. Dan insyaAllah buat semua ni berjemaah. Yang nak settle 50cc F2D bulan pertama, bulan kedua, inilah masanya. So bersyukur sebab kempen ni dibuat oleh HQ. Okay, so manfaatkan. So Abang Syarul doakan semua dalam kumpulan AS Team yang datang malam ni 124 orang, Masya Allah. Dan juga kepada semua leader-leader, manager dalam AS Team, juga kepada semua yang menonton siaran ulangan di Astro Arena. Sebab Olimpik. Okay, so semua yang menonton di YouTube Cikgu Ayu, okay, Abang Syarul doakan bulan 8 2021 sempena Start Your Journey Pack, 14 botol aloe vera gel, anda dapat naik VIP, enjoy 30%, buka cawangan banyak-banyak, anda dapat
ajak pula orang lain beli SYJP. So semua akan berjaya capai 5 sisi aktif dan lebih. Okay, so sukses buat semua. Abang Syarul minta maaf awal-awal kalau ada sepanjang sharing Abang Syarul tajuk 5 cabaran hari ni ada tersilap kata. Semua ni adalah daripada pengalaman sendiri dan juga pengalaman dan observation daripada leader-leader di Forever Living. Terima kasih kepada semua leader-leader dan juga sideline, downline yang banyak bagi ilmu dekat Abang Syarul untuk menjayakan 5 cabaran ni. Okey, 5 cabaran ni adalah koleksi kita bersama, kita compile supaya kita boleh sama-sama belajar. Okey, yang baik tu daripada Allah, yang kurang tu daripada Abang Syarul. Maaf zahir batin kalau ada cerita-cerita yang sebenarnya tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Okey. Okey, seterusnya adalah kita kuat. Jom tulis dekat chat room cabaran. Okey, tulis cabaran. Kenapa tulis cabaran? Okey, dah keluar dah cabaran. Okey, go next Ash. Sebab kita ada ikrar. Okey, nampak dekat ikrar tu ada perkataan cabaran. Kita thank you dekat Cikgu Ayu dan Cikgu Syah sebab ikrar ni adalah hasil usaha titik peluh bersama Dato' Desmond dan juga Simo Grace dan Cikgu Ayu juga Cikgu Syah. Bangga, okey. Ikrar Forever Living BO International ni adalah hasil daripada leader kita, super leader kita. Okey, so jom kita baca ikrar bersama-sama. Ready? Semua orang unmute-kan speaker tapi jangan kuat-kuat sebab dah lewat. Dah hampir pukul 11. Okey, so perlahan-lahan pun tak apa tapi baca tu masuk sampai dalam hati tau. Okey, so Abang Syarul akan kira 1, 2, 3, anda akan kira. So tangan kanan letak dekat dada. Jangan letak dekat dada isteri ataupun dada suami. Cari pasal. Amboi. Okey. Jangan letak dekat dada jadi kita tak habis lagi jadi benda lain pula. Cikgu Syah. Ikrar je. Okey. Abang Syarul nak kontrol ni sebenarnya sedih tak habis lagi kan. Letak je dada ni. Okey, 1, 2, 3. Saya adalah pemimpin forever. Adalah pilihan saya. Belajar cabaran apa halangan dengan diri saya. Dan pasti berjaya. Yes. So mute balik. Ya, millionaire. Mute balik masing-masing. Ya, cepat. Okay, mute. Kita nak pergi next. Okey, tulis dekat chat room. Saya hebat. Okey, siapa yang tak pernah baca ikrar, first time dia baca ikrar, jangan ketawa tau. Ikrar ni boleh buat anda menangis. Tak percaya, one day you akan datang jumpa saya cakap, betul lah Abang Syarul, saya menangis baca ikrar tu selepas berkali-kali. Okey, saya hebat. Okay, so terima kasih daripada Abang Syarul dan juga bagi pihak AS Team juga, bagi pihak semua manager dalam kumpulan AS Team, bagi pihak Cikgu Ayu dan Cikgu Syah. Terima kasih sebab sudi join kelas hari ini. Start online business from home. Semua orang boleh mula berniaga sekarang walaupun tak pernah ada pengalaman dan earn up to 40% discount per item. Dah macam mengalahkan founder dah. Saya Syarul Ismail, Chairman Bonus Manager dan saya Forever. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih CBM Syarul Ismail. Zaid, sekejap Abang Syarul nak buat satu pengumuman penting kepada semua. Tolong tulis dekat nota. Okey. Last lepas tu Abang Syarul janji, Abang Syarul bagi dekat MC. Okey. Hari Rabu 4 hari bulan. Esok dulu. 6 esok dulu. Wena 5 sisi. Okey, besok hari Selasa. 3 hari bulan 8. Bukan pukul 9 pukul 8.30 malam. Kita ada kelas bersama CBM Wena tajuk kuasai 5 sisi. Cantik. Abang Syarul dah ajar 5 cabaran hari ni. You all dah kuat, dah prepare macam mana atasi. Lepas tu you belajar pula kuasai 5 sisi. Nak buat 5 sisi ada cabaran, tak apa. Abang Syarul dah ajar dah. Terus buat. Okey. Lepas tu apply pula SYJP. Bukan 5 sisi korang pula ni.
Semua orang main 10 sisi aktif dan ke atas. Okey, besok bersama CBM Wena di Zoom jam 8.30 malam. Okey, ingat tahu, bukan pukul 9 ya, 8.30 malam. Okey, lusa hari Rabu, 4 hari bulan 8. Okey, ini special dibawa khas oleh Cikgu Ayu dan Cikgu Syah. Kita ada speaker undangan iaitu CBM Ustaz Zamzam daripada Sabah. Hari Rabu, 4 hari bulan 8 jam 9 malam di Zoom. Nantikan poster, insyaAllah besok kita akan terus blast. Okey, dan seterusnya minggu depan. Okey, kalau hari ini hari Isnin anda bersama Abang Madu dengan tajuk 5 cabaran. Minggu depan 9 hari bulan 8 setiap hari Isnin jam 9 malam anda akan bersama Cikgu Garang kita, Cikgu Bedah. Okey, beliau adalah CBM Cikgu KB. Garang gila tak cikgu ni. So you all kena masuk. Sebab dia punya garang tu masuk sampai dalam dada, dalam hati, dalam otak semua. Okay? So Cikgu KB akan ajar apa? Percuma. Percuma. Cikgu KB akan ajar skill set. Ada 2 skill set. Apakah skill yang diperlukan untuk berjaya di Forever Living? Satu adalah recruitment. Cikgu KB akan ajar macam mana nak daftar ahli baru. Yang kedua, Cikgu KB akan ajar skill retention. Dah daftar ahli, macam mana nak buat pengekalan FBO. So best gila tajuk minggu depan bersama Cikgu KB hari Isnin jam 9 malam. Okay, Zaid. Thank you all. Thank you. Okay, Alhamdulillah, saya rasa begitulah yang banyaknya ilmu yang kita dapat pelajari malam ini daripada CBM Abang Syarul. Saya percaya dalam kepala masing-masing dan dalam buku masing-masing dah penuh dengan nota, dan saya tak nak kacau nota dan juga kefahaman anda tu. Jadi apa yang saya boleh simpulkan adalah kita kena jadi usahawan yang smart, okey? Usahawan yang smart, usahawan yang bijak, dan usahawan yang mampu untuk menghadapi sebarang cabaran, dan kita kena tahan dengan sebarang cabaran yang datang kepada kita, dan melalui ilmu-ilmu yang dikongsi oleh leader-leader seperti malam ini dan malam-malam yang seterusnya nanti, itulah yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk kita hadapi sebarang cabaran yang akan datang ni. Okay? Jadi saya percaya semua yang ada pada malam ini dah dapat something, you dah refresh minda masing-masing yang sebelum ni dinamakan cabaran, tapi saya rasa kita dah boleh tukar kepada peluang, okey, daripada cabaran. Sorry. Termute, ya. So itulah yang akan menjadi bekalan kepada kita untuk terus maju ke hadapan sebagai salah seorang FBO dalam Business Forever, insyaAllah. Okay. Jadi saya rasa saya tidak akan mengambil masa panjang. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada CBM Abang Syarul dan juga kepada super leader kita, Cikgu Ayu, dan kepada semua yang datang pada malam ini, yang hadir, yang mengikuti kelas malam ini. Ucap tahniah kepada diri anda. Ini pengorbanan yang anda buat untuk diri anda, untuk memajukan diri anda dalam bisnes ni, dan insyaAllah daripada doa super leader kita, daripada doa leader-leader kita, insyaAllah kita akan sampai kepada peringkat yang tertinggi. Kita akan capai, kita akan count semua insentif yang ada dalam Forever ni, insyaAllah. Dan daripada penerangan tadi saya rasa kita dah dapat sesuatu untuk kita bawa ke hadapan ni, insyaAllah. Jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih sekali lagi kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas yang telah diberitahu, yang telah dikongsi oleh CBM Abang Syarul tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dari Kedah kita ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa kita bersua lagi, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Buka mikrofon sekejap. Wah, ulang lagi sekali pantun tu. Wah, selalu jumpa kat office je. Ulang. Okey, saya ulanglah sebab leader minta kan. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa kita bersua lagi, insyaAllah. Marvelous. Terima kasih, insyaAllah. Okey, jadi saya rasa kita akan bergambar seperti biasa. Boleh ambil produk masing-masing.
yang ada berdekatan, dan insyaAllah manager Ash akan bantu kita untuk ambil gambar ya, insyaAllah. Okey.